tadi tu dalam kita punya kalkulator ni. Okey, semua soalan bersamaan linear yang ada huruf-huruf ni kita boleh gunakan kalkulator kita. Okey, so 20, okey, alfa sama dengan 5. Okey, P ni dalam kalkulator tak ada huruf P kan? Kamu gantikanlah dengan apa-apa huruf. Katalah cikgu ganti dengan huruf X misalnya kat sini. Okey, kamu tekan shift CLC, kamu tekan sama dengan. So dia akan bagi jawapan kamu sama dengan 4. Okey, so jawapan kita yang pertama adalah 4 lah. Okey, yuk yang pertama cari nilai K. So nak cari nilai K untuk ubahan langsung adalah Y bahagikan dengan X. Okey, dia dah bagi dah kat sini. S dibahagikan dengan R. Okey, ni kita punya Y bahagikan X. Okey, cikgu tekan semula kalkulator boleh? Kan? Okey, so untuk tekan kalkulator kamu bergantung kepada jenis kalkulator lah. Okey, bergantung kepada jenis kalkulator kamu. Tak kisah kamu guna kalkulator apa, semua boleh. Tapi yang paling latest yang cikgu pakai ni lah, yang kasih warna putih tu yang paling latest, yang paling cun, yang paling power sekali. Okey. So, macam mana nak masukkan 20 sama dengan 5X ni? Okey. Cikgu anggap sebahagian kita kalkulator yang lama. Okey, jadi kita buat keluar kejap kalkulator kita yang lama ni. Okey, kelas Swiss kan? Ya, betul. Kelas Swiss yang barulah. Okey, ni katalah pakai yang Casio yang lama kan? Okey. So, sama juga kan? Tekan nombor 20. So, kita nak masukkan persamaan kita ni 25P. Jadi 20. Okey, nak masukkan sama dengan boleh. Jangan tekan sama dengan, tekan alpha yang atas tu warna pink tu. Tekan CLC. Nampak kan? 20 sama dengan 5, lepas tu masukkan. Okey, dekat kalkulator kita tak ada huruf P kan? Jangan pakai huruf P, pakailah huruf X ni. Okey. Nampak ni huruf X kita ni dijadikan jadi macam ni. Boleh. Mana-mana satu kalkulator yang bukan diprogramkan boleh digunakan dalam pelajaran SPM. Untuk double confirm, macam biasalah. Terus tanya cikgu sekolah kamu, cikgu, kalkulator saya ni boleh pakai OSPEXA tak? Cikgu kamu tahu, jangan risau. Okay. Okay, so kamu, kalau kalkulator lama, kamu kena tekan 2 kali. Shift CLC bawah ni. Tekan lagi sekali. Shift CLC. Dapat 4. Okay. Dapat 4. Okay. Siapa yang center error tu, kan? Maknanya dia, cara dia masuk tu salah. Okay. Cara dia masuk tu salah. Okay. So ulang balik kan. 20. Lepas tu masukkan sama dengan. Sama dengan tu tekan alpha CLC yang bahagian atas ni. Okay. Sama dengan 5X. Masukkan huruf X kan. X dekat bawah ni. X dekat bawah ni Lily. Okay. Cikgu ada 3 skrin. Kat ni cikgu boleh nampak kamu punya chatting sebenarnya kan. Cikgu ada 3 komputer depan cikgu ni. Monitor 3 depan cikgu ni. Okay. Kalau kita baru pun sama. Okay. Cuma kalkulator baru ni dia tak payah tekan shift tu 2 kali, tekan sekali je. Okey. Contoh sebab kita semua nak pakai ni, soalan-soalan kita semua nak pakai kalkulator. 20, kamu tekan alpha, tekan CLC kan, dia akan keluar sama dengan. Okey. Jadi 5, lepas tu masukkan huruf X, okey. Sama ada kamu tekan alpha X. Jumpa tak yang ni? Saya tak boleh tekan X. Okey, Lily kalau kita lama, kita baru. Okay, kalau kita yang lama, kamu tekan alpha, jumpa huruf alpha kat atas sekali tu, sebelah kamu punya ni sini nampak yang nak tunjuk ni. Tekan alpha tu baru kamu tekan X. X kamu tu atas nombor 9. Okay, mesti boleh. Mesti boleh. Siapa yang tak dapat lagi, cuba dulu. Maknanya apa? Kalau kamu tak boleh, maksudnya kamu tak pernah guna fungsi ni sebelum ini. Selama 5 tahun berada kat sekolah menengah, kamu tak pernah guna. Okay, tekan shift. Kalau kita lama, tekan shift CLC 2 kali. Okay, shift CLC, shift CLC 2 kali. Okey. Baru cuba. Baru cuba kan. Boleh sama sahaja. Okey. Kalau kereta apa pun boleh insya-Allah. Okey. So, untuk kereta yang baru, 20 sama dengan 5X kan, kamu tekan shift, tekan CLC, terus tekan sama dengan. Dia terus bagi jawapan. Kalau kau kereta lama, kena tekan 2 kali. Okey, siapa yang dapat error tu maksudnya cara dia masuk salah. Okey, pastikan kamu masuk sama macam cikgu ni. Betul tak kamu dapat 20 sama dengan 5X? Betul tak dapat macam tu? Kalau betul kamu tulis, baru boleh. Taufik kata baru tahu. Tak apa dik, tak terlambat lagi dik. Kan? Kamu bukan orang pertama yang kata, oh cikgu serius baru tahu. Bukan orang pertama. Okey? Biar lambat asalkan tahu juga. Jangan terlewat. Kan? Okey? Jangan terlewat. Okey, so dapat kan? So kita mudah kerja kita. Okey? So pertama cari nilai K. Yang kedua, masukkan dalam persamaan, guna kalkulator, dapat jawapan. Okey, tahun lepas 2021 ubahan ni, soalan kertas 1 keluar, soalan kertas 2 keluar. Okey. Okey, Aida kalau kita lama ke kereta baru? Kalau kereta lama 2 kali tekan shift CLC. Kalau kereta yang baru tekan sekali saja. Tak apa, kita akan praktis kepada soalan yang kedua. Okey, jangan risau, jangan takut. Okey.
Cikgu percaya di hujung ni kamu akan pasti mahir guna kalkulator ni. Mesti punya. Okey. Baik. Kedua, ubahan yang kedua adalah hubungan antara satu hubungan kuantiti dengan kuantiti yang lain tapi secara songsang. So contohnya hubungan songsang macam mana? Contohnya, lagi kuat kamu rajin belajar, kan? Sepatutnya hubungan dia secara langsung dengan result kamu. Kan? Kamu ni belajar rajin ni, tapi result kamu turun. Tu hubungan songsang. Sepatutnya kita lagi kita kerak ulang kaji, lagi naiklah markah kita, kan? Itu hubungan langsung lah. Jadi hubungan songsang ni terbalik. Okay, terbalik. Boleh kan? Okey, baik. Lagi ramai orang pakai face mask, kan? Lagi kurang orang dijangkiti COVID. Kan? Jadi, okeylah. Okey, baik. Boleh kan? Okey, diberi bahawa P berubah secara songsang dengan punca kuasa 2Q dan punca kuasa 2Q. Okey, itu maklumat dia yang pertama kamu tulis dulu yang ini, ni dulu. P berubah secara songsang dengan Q, bermakna K dekat atas, songsang dia dekat bawah. Okey, tadi yang atas ni dia sebelah. Okey, ni kan Y dengan X ataupun S dengan R. Okey, dia bersebelah. Itu untuk langsung. Kalau songsang dia dekat bawah. Okey, dah dapat jawapan, alhamdulillah. Okey. So soalan kata apa kat sini? Soalan kata ungkapkan P dalam sebutan. Jadi bila kamu nak buat persamaan, kamu kena cari nilai apa? Nilai K dulu. Cari nilai K dulu. So macam mana nak cari nilai K? Kita kan nak buat persamaan macam ni kan? P sama dengan K per Q. Ni dia dah bagi dah. P sama dengan 4, Q sama dengan 25. Okey. Oh, ni punca kuasa. Okey, betul. Terima kasih. Punca kuasa kena ada punca kuasa lah. Okey. Punca kuasa kena ada punca kuasa lah sebab dia kata songsang dengan punca kuasa kan. Jadi kita dengan punca kuasa macam tu. Okey. Jadi kamu masukkan kat kalkulator kita tadi. Suruh kalkulator buat kerja. Sebab apa? Ini adalah persamaan linear lagi. Kan jimat masa kan. Tak ada siapa nak tahu pun kamu punya kerja macam mana. Okey, P dia sama dengan berapa? 4. Jadi kamu tulis itu P sama dengan 4. Alpha CLC masuk sama dengan kan? Huruf K tak ada. Gantilah dengan huruf X ke huruf Y. Tak kisahlah, kita pakai huruf X pun boleh. Okey. Per. Tekan per. Tekan punca kuasa masuk 25. Okey, sebab Q dia ni 25 So sini 4. Okey, yang ni cikgu ajar perlahan sikit. Nanti ke depan kita laju sikit sebab banyak, kalau boleh cikgu nak share banyak. Okey, sebanyak yang mungkin lah untuk kamu. Tetapi setakat yang kita dapat. Okey. Boleh? Dapat tak macam ni? Lepas tu tekan apa? Tekan shift CLC. Okey, tekan shift CLC, tekan sama dengan ni kita yang baru. Dapat 20. So K kita 20. K kita 20. Jadi dia suruh ungkap saja. So ungkaplah P sama dengan K20 per dengan punca kuasa Q. Jadi jawapan kita adalah, yang mana satu jawapan kita ni? Jawapan kita adalah ayam. Okey. Okey. Baik. Kalau kereta yang lama, kita ulang untuk kereta lama sikit kan. Okey. Bukanlah lama sangat, tapi dia masih boleh berfungsi lagi. Okey. Okey, sama je kan? Kita masukkan 4. Okey, alpha sama dengan, okey, K tu tak tahu kan. K tu kita gantikan dengan huruf X. Kat sini ada huruf X ni. Okey, kamu tekan alpha X lah. Nak pakai huruf Y pun boleh kan, menggantikan apa-apa nilai. So per dengan per kamu macam ni lah. Tekan punca kuasa masuk 25. Okey. Kalau pakai kalkulator saintifik ni, kalkulator saintifik lah ni. Okey, kalkulator saintifik tapi yang tak boleh diprogramkan. Kita tengah pakai kalkulator saintifik lah ni, yang boleh masuk huruf X semua ni saintifik lah kita panggil. Okey. So tekan shift CLC 2 kali. Okey. Nampak dapat 20. Dapat tak 20? Pastikan untuk soalan kedua ni dah dapat dah. Okey, Lily dapat. Okey, lagi yang lain? Boleh terus komen, cikgu boleh baca kan. Jangan risau kan. Okey, dapat Alisha. Okey, Hidayat. Hidayat bosku. Okey, Farisha dapat. Okey, dapat. Okey. Okey, dapat. Cantik. Okey, dapat. Okey, mantap. Okey. CLC dekat mana? Oh, CLC tu ni bawah ni dik. Okey, kalau kamu kereta yang lama, dia dekat bawah soft ni, dekat bawah shift ni. Okey, kalau kereta yang baru, dia sebelah sini. Nampak ni cikgu dah tunjuk ni kan? Pakai mouse cikgu ni. Nampak ni CLC. Ni CLC sebelah sini. Bergantung kepada kereta kamu. Okey, untuk makluman kamu, waktu kamu masuk perpisahan, ada 2 benda yang akan bantu kamu. Ada 2 benda yang dapat bantu kamu. Yang pertama apa? Kalkulator ini.
Yang kedua apa? Siapa tahu yang kedua apa yang bantu kamu nak tu peperiksaan? Ada satu benda lagi yang dia membantu kamu, yang ada pelajar dia tak tahu ada benda tu. Apa dia? Dia tengok apa dia. Rumus, ya betul. Mantap sekali siapa tadi tu. Toyo tak boleh masuk. Okey. Tuan Hazim. Mantap Tuan Hazim. Mantap. Okey. Okey. Mantap. Okey. Okey, boleh kan? So dapat kan? Okey, baik. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey. So ubahan dia boleh jadi langsung, dia boleh jadi songsang dan dia boleh bergabung, terbabur, meletup. Okey. Ke kanan sikit soalan cikgu. Oh, boleh, ya. Boleh. Okey. Okey, terima kasih. Boleh, jangan risau. Komen je, cikgu boleh baca. Jangan risau. Okey. InsyaAllah, moga-moga membantu. Okey, baik. Kita tengok soalan yang ketiga. R ni berubah secara langsung. Okey. Dia berubah secara langsung dengan L. So, kamu tulis yang tu dulu. R berubah langsung dengan L. Langsung dekat atas. Dan secara songsang dengan kuasa 2 jejari R tu. Jadi, R tu dekat bawah. Kuasa 2. Okey. Tulis macam tu dulu. Jadi, bila kita dah buat macam ni, sebelum kita jawab soalan apa-apa, kita kena cari dia punya K dia. So, sini L per dengan R kuasa 2 kan. Dekat depan ni ada huruf K. So, cari dulu K tersebut. Okey, cari dulu K tersebut. Ada yang dah dapat jawapan kan? Apa beza punca kuasa dengan punca kuasa 2? Punca kuasa 2 lah kita panggil kan. Kalau macam ni punca kuasa 2 lah. Okey, punca kuasa. Okey, punca kuasa 2 lah. Punca kuasa 3, punca kuasa 4. Okey. Okey, jadi kita cari nilai K dulu. Macam mana kita nak cari nilai K? Kita tengok nilai yang dia dah bagi. R, L dengan R ni dia dah bagi dah dekat situ. Okey, so dia bagi berapa tu dia punya ni. Okey, wayar dengan panjang. Okey, panjang 18 cm. So 18 tu adalah dia punya panjang. Okey, so dia punya panjang diwakili dengan huruf L. Okey, so 18. Okey, K ni tak tahu ni, K depan ni darab ni kan. Sini kita boleh letak darab jugalah kan. Bawah, okey. 0.3 tu dia punya 0.3 dia punya rintangan R lah. So R dia adalah 0.3 kuasa 2. Okey, yang mana dia punya rintangan dia adalah 6,000. Rintangan dia adalah 1,000. Okey, yang 6,000 tu maklumat yang kedua. Okey, kita daripada sini kita dah boleh cari K dah. Okey, yang inilah cikgu kata dengan kamu guna kalkulator untuk cari. Okey, cari menggunakan kalkulator. So nak cari nilai K tu, gunakan kalkulator. Dapat berapa nilai K? Okey, Ira, okey kata. Okey kata dah dapat. Okey. Nama pun okey kan? Okey. Okey, yang belum dapat lagi praktis dulu. Masukkan nilai kita 1,000. Macam biasalah. Okey, sama dengan K tu gantikan dengan huruf X. Okey, ni nak buat pecahan kan? Kemudian darab dengan berapa tadi? Tak nampak. 18. Okey, darabkan dengan 18 per dengan 0.3 kuasa 2. Okey, nampak kan? Mana-mana persamaan kita nak cari dia punya variable dia, kita pakai kalkulator cepat untuk pecah satu. Okey, so tekan shift CLC, tekan sama dengan dapat 5. Okey, dapat seronok tak dapat 5 tu kan? Rasa macam bagi pelajar yang tak boleh persamaan linear, nak selesaikan benda ni satu macam satu nak pecah kepala rasa kan. Okey. Jadi bolehlah, ada harapan lah nak skor kan. Okey. So dah dapat dah K sama dengan 5, barulah kita jawab soalan nak apa. Okey, sekarang kita punya persamaan kita dah dapat, iaitu R sama dengan 5L per dengan R kuasa 2. Baru kita baca soalan. Soalan kata apa? Hitung panjang wayar. So panjang wayar tu merujuk pada siapa? Panjang wayar mestilah merujuk kepada huruf L. Okey, nak cari huruf L kan? Jadi yang lain tu kita isilah. Okey, dia kata wayar dia jejari tu 0.5. So gantikan dekat sinilah. Okey, gantikan dekat sini 5 akan darab dengan L. L tu lah yang kita nak cari. Per dengan 0.15 kuasa 2. Nampak kan? 0.15 kuasa 2. Okey, sama dengan berapa? Sama dengan itulah. Rintangan yang dia bagi, R kita yang besar tu 6,000. Sama juga nak dapat jawapan, kamu gunakan kalkulator
Dapatkan jawapan. Cuba tekan dulu. Praktiskan bagi dapat dulu persamaan linear ni. Okay. Bagi dapat dulu persamaan linear ni. So 5 darab dengan L. L tak ada dekat kalkulator kamu kan. Jadi kamu tekan kalkulator dapat jawapan apa? Okey. Ada yang dah hantar. Okey. Adam. Okey dah hantar. Okey. Siapa lagi? Lily. Lily dah dapat apa Lily? Dapat jawapan ke dapat apa? Milo. Milo pun ada kan? Milo pun ada. Milo. Anda jadi sihat dan bijak. Okey. Okey. Ain staff ke? Ain Shifa ke? Boleh betul. Okey. Dapat. Okey, cantik. Betul. Okey, betul lah tu. Okey. So bila kamu dah mahir kemahiran ni cantiklah. Okey, so tadi 6,000. Okey, atas kita nak cari dia punya ni dah tahu iaitu 5 kan dia punya K dia. Yang ni yang tak tahu kan. So yang ni cikgu gantikan dengan huruf X. Bawah ni adalah sifar perpuluhan 15. Okey. 15 kuasa 2 kan. So kamu tekan sajalah shift CLC tu kalau kau lama tekan 2 kali So kamu dapat 27. Jadi jawapan kita adalah 27. Okey. So sini L. Kalau kertas 2 lah tunjuklah kan. Tapi kertas 1 tak payah terus tekan kalkulator. Okey, untuk ubahan cari nilai K guna juga kalkulator, cari soalan pun guna kalkulator juga. Sebab dua-dua dia suruh cari nilai untuk satu-satu huruf tu. Okey, boleh kan? Untuk yang pertama ni dapat sesuatu hari ni? Dapat sesuatu. Cikgu, kenapa saya tak dapat 5? Okey, kalau siapa yang tak dapat 5 tu, okey, siapa yang tak dapat 5, maksudnya cara dia masuk kalkulator tu tak betul. Okey, siapa yang tak berfaham cikgu tengah tunjuk ni, maksudnya topik ubahan dia ada masalah. Okey, sebab kita kat teknik menjawab ni. Okey, kita kat teknik menjawab. Okey, cikgu just tunjuk macam mana nak solvekan guna kalkulator. Tapi kalau kamu tak faham kenapa pula R ni kat atas, L ni kat atas, R ni yang kecil kat bawah, tu maksudnya kamu punya itulah. Okey, basic untuk ubahan tu. Okey, tapi tak apa. So kurang-kurangnya kamu dapat juga sedikit. Okey, ada yang tanya kalkulator lama sama je dik. Okey, kata lama sama je. 5 kan contohlah kamu masukkan 5. Okey, darabkan dengan tak tahu nilai dia tu letak huruf X, katalah cikgu letak huruf Y. Okey, lepas tu kamu per. Okey, masukkan ni lah. Okey, sifar perpuluhan 15 tutup kurungan kuasa 2. Macam biasa, masuk biasa. Okey, lepas tu alfa sama dengan 6,000. Okey. Okey, cuma cikgu tak berminat sikit lah ke kita lama ni kan. Okey. Cikgu, thank you. Setelah 17 tahun baru tahu, tak apa dik. Cikgu, mana dapat sifar 45 tu? Kat soalan dia bagi. Dia jari wire adalah sifar perpuluhan 5. Sifar perpuluhan 15. Dia kan kat bawah dia bagi kan. Okey. Kuasa 2 tertinggal. Kuasa 2. Mana? Kuasa dia kat sini. Okey, sorry. Terima kasih. Okey, baik. Sekejap ni kuasa 2 tertinggal. So letak dulu kuasa 2. Okey, lepas tu baru tekan sama dengan kan. Okey lah tu, mana kena pandai gunalah tu. Itu yang cikgu nak sebenarnya. Kan? Yang sebab nak peksa ni bukan cikgu, kamu kan. Lepas tu kamu tekanlah shift CLC, tekanlah sekali shift CLC. Dia dapat jawapan 27. Okey, dia tak mungkin center error kalau kamu masuk betul macam ni. Kamu cuba tengok cikgu masuk ni, kalau kata lama ni. Okey. Pastikan kamu masuk betul macam ni. Selagi tak betul, memang ni tekan kuasa 2 pun boleh kan cikgu? Boleh. Kenapa tekan 2 kali? Sebab kalau kita lama memang fungsi dia kena tekan 2 kali. Okey, kalau kereta yang baru 1 kali. Dia samalah macam kamu pakai Android dengan iPhone. Kan? Kenapa Android kena download, iPhone tak payah download contohnya kan? Dia macam itulah. Janganlah merajuk pula yang kereta lama kan. Bagi cikgu kereta yang baru ni much better lah. Okey. Tak ada Android pun okey je, cikgu pakai Android juga kan. Okey, baik. Alright, so soalan yang kedua boleh kita tinggalkan. Sekarang kita nak pergi kepada soalan yang kedua iaitu topik class Swiss tu macam mana ni lah yang cikgu tengah tunjuk ni, class Swiss lah. Yang white ni. Okey. Yang ni class Swiss lah. Yang ni yang cikgu tengah pakai ni yang tengah gerak-gerak berjoget-joget ni, nampak tu. Casio class Swiss. Okey. Yang lain-lain tu kereta lama yang sebelah sini lah. Okey, beza dia apa? Beza dia pada display dik. Kan? Fungsi dia okey je. Okey. Okey, dapat kan? Okey, ada yang nak screenshot tadi. Boleh nak screenshot 1, screenshot 2, screenshot 3. Tak apa dik. Dia bukan isu kalkulator dik. Isu dia adalah kamu guna ke tak gunakan kalkulator. Itu yang penting. Sama macam kita Al-Quran kat rumah. Isu dia adalah bukan Al-Quran siapa mahal. Siapa yang menggunakan Al-Quran tu kat rumah, itu yang mahal. Samalah kamu nak masuk dalam exam nanti, kalkulator ni berapa belas tahun dah duduk dengan kamu, 5 tahun duduk dengan kamu tak peduli kat dia pun. Bila kamu masuk PSA, dia tak bantu kamu pun. Tu maksud dia. Dalam tak sikit lah. Dalam pula. Okay. Alright. So ini pun sama juga. Okay, untuk pemfakturan.
Okey, untuk pemfaktoran pun sama juga kan. Ni ramai dah tahu guna kalkulator kan. So kamu tekan kalkulator dapat jawapan soalan ni. Okey? Boleh lah bawa kalkulator kan. Ada tanya pula masuk ke dewan. Boleh. Dua benda yang diberi dalam dewan kamu yang kamu boleh masuk sini. Kalkulator dengan rumus. Okey? Rumus pun satu hal juga kat sini kan, rumus. Dekat peksa kamu tu nanti rumus dia bagi banyak kat depan. Jadi ada pelajar, cikgu saya tak hafal rumus. Tak, siapa suruh kau hafal? Tak payah hafal. Dekat depan ni orang dah bagi dah rumus. Kau tinggal jawab je. Pilih dan jawab. Okey, masalah dia tak tahu rumus, salahnya tu masalah dia. Untuk faktor. Okey, sekarang nak buat lagi. Nak buat lagi kan. Okey, kita mulakan dengan kalau kereta baru dia bantu saya tak, bantulah kan. Okey. Boleh, asalkan kamu gunakanlah. Okey, baik. So kedua-dua kalkulator kita ni mempunyai fungsi yang sama untuk mencari pemfaktoran lah. Kuadratik ni kalau soalan dia soalan suka tanya lah kan, antara topik yang famous lah ditanya. Okey. Cuma kalau ditanya kat kertas 2 kena banyak kerja sikit lah. Kertas 1 ni biasanya soalan dia direct saja. Okey, soalan dia. Cikgu, macam mana transportator dengan jangka lukis? Boleh. Itu boleh sebab kalau ada soalan locus ke nak pakai? Kan? Yang tak boleh buat apa? Buku nota tak boleh bawa di waktu level. Okey. Boleh kan? Okey, baik. Kita tengok soalan kita ni. 6x kuasa 2 tolak 7x sama dengan 49. Okey, untuk kuadratik pastikan dia dalam bentuk am. Okey, ni belum dalam bentuk am lagi. Bentuk am dia adalah macam inilah, ax kuasa 2 kan campur dengan bx campur dengan c. Okey, kamu boleh buat sama dengan kosong lah. Untuk pemfaktoran kita biar samakan dengan kosong. Okey, skema jawapan boleh tak cikgu? Tak boleh, tak boleh bawa. Kan? Tak boleh bawa skema jawapan. Macam mana kamu nak tahu skema jawapan? Ke ada soalan bocor? Tak ada soalan bocor kan? Okey, jadi kamu nampak kat sini 49 ni kita kena pindahkan dia ke sebelah sinilah. Okey, kamu kena pindahkan dia ke sebelah sana. Okey, jadi kita kena dapat sini 6x kuasa 2 tolak 7x kan tolak dengan 49. Okey, yang ni faham tak yang ni dulu? Okey, mak boleh bawa masuk tak cikgu? Itulah kalau mak kita boleh bawa kan. Mak kita lah orang pertama nak teman kita waktu peksa kan. Mak-mak ni itulah jiwa mak-mak kan. Kan ayah pun steady juga kan. Ayah ni dia nampak cool macam cikgu kan. Tengok daripada jauh je kan. Tengok ada. Kalau kamu tak cikgu tu ayah kamu kan. Okey. Bukan tambah ke? Sebab kita pindah dik. 49 kita pindah. Ni persamaan linear ni. Cikgu kata tadi tu kan persamaan linear asas dia. 49 tu kita pindahkan dia ke sebelah kiri. Jadi dia jadi negatif lah. Okey. Dia jadi negatif lah. Sebab kita pindahkan 49 tu kita pindahkan kan. Kenapa nak pindahkan? Sebab kita nak persamaan dia tu sama dengan sifar ni. Okey, positif jadi negatif. Ya, betul. Macam biasalah, darab pindah jadi bahagi kan, bahagi pindah jadi darab, tolak pindah jadi tambah, tambah pindah jadi tolak kan. Algebra banyak. Ya, betul. Kamu nak skor mat ni sebenarnya kamu kena skor algebra lah. Okey. Okey, masukkan dalam kalkulator kamu. Okey, masukkan dalam kalkulator kamu. Sebenarnya kamu boleh tengok juga kat YouTube lah kan macam mana nak masukkan dalam kalkulator. Okey, bagi kamu yang nak ni kamu tengok kat muka surat 2, cikgu ada tunjuk kat bahagian bawah ni kalkulator lama lah. Okey, cara nak masukkan dia. Okey, so kamu tekan situ sampai jumpa, tekan mode sampai jumpa equation. Okey, so bila jumpa equation, kamu tekan 1. Okey, dia akan tanya unknown ataupun satu lagi degree. Kita nak degree tolak ke sini anak panah kamu ni. Okey, so masukkan 2, kemudian masukkan nilai-nilai yang dia tanya ni. So apa nilai dia? A. Dia tanya A tu apa? So kamu tengok dekat atas tu. Mana soalan tadi ni? Ni kan A dia kan. So A dia adalah 6. Okey, B dia adalah negatif 7. Pastikan masuk dengan simbol-simbol sekali ni. Okey, kalau keluar center error tu maksudnya ada masalah tu Fatin. Okey, C dia negatif 49. Cuba perhatikan betul-betul cikgu masukkan ni. Okey, so kamu dapat jawapan dia yang pertama adalah 3.5 dengan ni kan negatif 2.33. Jangan takut. Tekan ABC ni. Dia dah bagi jawapan. Okey, nampaknya tekan ABC ni dia dah bagi jawapan. Okey, ataupun kamu tekan shift ABC, dia bagi ni. Okey, so kamu dapat 2 jawapan. Yang pertama 7/2. Yang kedua adalah negatif 7/3. So ambil itulah jawapan tu. Okey, yang pertama daripada kalkulator kita dapat 7/2. Satu lagi dapat negatif 7/3. Betul? Kalau kita tekan kalkulator kita awal-awal, dia memang macam tu. Okey, dia memang bagi dalam perpuluhan. Kamu tekan je gambar ABC tu. Okey, dia akan bagi dalam pecahan. Ni nombor bercampur. Kalau kamu nak dalam pecahan tak wajar, kamu tekan shift, kamu tekan ABC tu. Dia akan bagi 7/2. Okey.
Boleh kan? Sorry lah cikgu kena laju sikit lah kan. Nanti cikgu tak dapat share banyak dengan kamu. Okay, tapi cikgu harap dapat share penggunaan kalkulator ni pun dah cukup baik dah untuk naikkan motivasi kamu. Okay, so sekarang tinggal nak masukkan dalam kalkulator. Bila jawapan kita dapat pada kalkulator tu pecahan, so kita masukkan yang lemas dulu, orang bawah dulu. Okay, kalkulator class Swiss. Okay, so class Swiss pergi dekat equation. Nampak ni? Dia huruf A kan? Kamu kena tekan alpha A. Okay. Itisham pun dah dapat jawapan kan? Jawapan dia. Okay, baik. So, kita ada simul equation dengan polinomial. So, ini adalah kuadratik. Jadi, kita pakai nombor 2, polinomial. Okay. So, degree dia 2 lah. Sebab dia kuasa 2 kan? Itu yang cikgu suka kalkulator yang baru ni. Sebab dia tulis macam ni senang kita nampak kita masukkan. Okay, 6. Okay, negatif 7. Negatif 49. Nampak tu kan? Tekan dapat jawapan. Tadam. Okay. Sampai pukul 10 lah kelas kita kan. Tapi cikgu lajak sikit lah tadi sorry sebab cikgu tadi ada masalah internet kan. Tak sampai hati pula kan. Okay, boleh kan. Harap dapat ni lah kan. Dapat cover lah kan. Okay, dapat kan. Dapat 2 jawapan kan. Tapi kenapa jawapan cikgu tak sama dengan jawapan yang tadi 7/3 dengan 7/12. Oh, ni bukan. Ni bukan Okay, ni lain buat atas. Ni X1 7/2. X2 negatif 7/3. Okay. Baik, so kita dapat 7/2. Macam mana kita nak masukkan kalkulator? Nak masukkan dalam ni, pemfaktoran ni kita kena buat kurungan lah macam biasa. Bila ada dapat jawapan dekat kalkulator kita pecahan, masukkan dia dulu kat depan. Kan? Dia macam orang sakit lah, bawa masuk depan dulu, dia diam macam ni. 2, sini 3. Kan? Lepas tu tulis huruf X lah macam biasalah, dia X kan, sini X, sini X. Sewaktu yang tinggal, depan 7 kan? Nak masukkan 7 ni kena tukar simbol. Okay, kalau dia negatif, dia ni positif kan, buat masuk dalam ni jadi negatif. Yang belakang ni kan dia negatif 7, buat masuk jadi positif. Okay, so kita dapat kat situ 2x tolak 7. Jadi tengok kat pilihan jawapan ni salah. Okay, 2x tolak 7, 2x ni salah. So antara B dengan C lah. Okay, so B dengan C, jawapan kita adalah B lah, bola. Okay, jawapan kita adalah bola. Senang je adik. Jangan nangis adik. Jangan nangis Ain. Senang je. Selama ni macam nak nangis kalau dapat soalan ni. Jangan nangis dik. Kan kamu bukan tak pandai adik. Kamu cuma tak dapat tak tahu sahaja. Jadi kena tambahkan pengetahuan sahaja. Tambah pengetahuan untuk otak kita. Tu je. Okey. Zaman dulu cikgu pun sama juga. Cikgu pakai manual. Zaman cikgu dulu cikgu tak ada tak gunakan kalkulator. Tak tahu. Bukan tak ada kalkulator tu kan. Tapi sebab kita tak peduli sangat kat dia kan. Highlight boleh guna tak waktu periksa? Kamu nak tanda kat soalan biarlah. Sebab kita kan soalan kertas 1 kan. Dia apa nama ni kan. Tapi kalau kertas 2 janganlah. Kan? Kertas 2 janganlah. Jawab pakai ni lah. Okay. Mood 3 kali lepas tu equation ke cikgu? Ya betul. Okay. Untuk masukkan kalkulator ni, kamu tengok dekat muka surat seterusnya tu. Cikgu ada letak kat bawah ni. Mood 3 kali equation. Tekan nombor 1. Lepas tu pilih degree. Tekan nombor 2. Lepas tu masukkan nilai ABC dia. Pastikan sebelum kamu nak masukkan dalam kalkulator kamu, kedudukan dia adalah AX kuasa 2 campur BX campur C. Doakan saya berjaya jadi cikgu mat. Mantap. Cikgu, memang kena ambil jawapan yang dalam bentuk pecahan ke? Sebab kita nak buat pemfaktoran. Okey, bagus kawan kita kata kan. Dia kata dia dapat sini. Katalah dia ambil jawapan yang ni. 3.5. Dah macam mana nak masukkan dalam ni? Kan? Okay, sebab dalam pemfaktoran dia nombor bulat kat situ kan? Nombor bulat. Jadi kita tukar dia kepada bentuk pecahan. Okay. Kalau A negatif 1 boleh ke cikgu? Untuk dalam kalkulator dia boleh. Tapi untuk kertas 2 nanti kita jadikan dia positif lah. Okay. Dia nak dalam bentuk positif. Tapi dalam masuk kalkulator tak ada isu. Dia boleh baca je. Okay. Tunggang terbalik pun dia boleh baca. Tapi kalau untuk peksa nanti kita biarkan kita punya persamaan tu biar dalam positif lah. Sebab dia memang kena dalam positif kan. Okay, baik. Soalan yang kedua kan. Okay. Soalan yang kedua. Okay. Boleh insyaAllah kan. Cikgu percaya semua cikgu doa anak murid dia yang terbaik untuk SPM. Tak ada lagi cikgu tak pernah jumpa lagi lah mana-mana cikgu yang biarlah anak murid aku tak skor. Tak pernah lagi. Walaupun anak murid tu buat hal ke apa ke tetap juga kan. Cikgu ni dia memang jiwa dia macam tu. Okey. Okey. Ni Kedah Amsyar. Kedah Amsyar kan. Okey. Wah, ramai yang minat mat jumpa minat mat kan. Alhamdulillah boleh dik, tak apa, tak ada masalah kan. Boleh. Yang penting ambil mat supaya barulah kamu boleh sambung bidang mat. Kalau kamu tak ambil mat macam mana kamu nak sambung bidang mat kan? Okey. Baik. Seterusnya soalan nombor 2. Okey, graf kuadratik ni berbentuk macam mana? Okey. Kuadratik ni 2 bentuk saja, senyum dengan sedih.
Ataupun masam ke tak kisahlah kan. Okey. Daripada jawapan kita ni, yang manakah yang dah salah lah? Okey. Daripada jawapan kita ni, yang manakah yang dah salah? Tanpa kita ni pun kita dah tahu dah dia dah salah. Dia kata yang salah adalah C dengan D. Okey, baik. Tengok betul-betul kan. Senyum atau sedih menentukan dia punya nilai A kat depan ni kan. Senyum atau sedih menentukan nilai A kat atas ni. Kalau dia positif, dia orang yang senyum lah. Kalau orangnya yang negatif, orangnya sentiasa bersedih. Kan. Jadi betul kata Syamila. Okay. So A dengan B dah salah. Sebab apa? Sebab depan dia negatif. A dengan A dengan B lah dah salah. Kan? Sebab depan A dengan depan B tu, ni pilihan dia nampak ni dia dua positif. Depan X kuasa 2 ni pun positif. Jadi dua-dua ni dah salah. Okay. Jadi tinggal dua sahaja jawapan. Okay. Dua sahaja jawapan. Jadi antara dua ni mana satu yang betul? Okay. Mana dia? Antara dua ni mana satu yang betul? Masa ni lah kita gunakan kalkulator kita tadi. Kan? Antara C dengan D ni, mana satu yang betul? Kita tak tahu kan? Jadi, ada dua cara lah. Satu, kamu tengok kat sini. Kan? Dia punya ni, pintasan dia pada mana kan? Pintasan dia pada kosong ni lah pintasan Y dia ni. Okay, C kita kat sini. Okay, A, X, kuasa 2 campur dengan B, X campur C kan? C ni adalah pintasan Y, iaitu apabila X sama dengan kosong. Okey, subjektif yang bahagian kedua. Okay, jangan risau. Okey, so kat sini kan, jadi pintasan dia kosong. Jadi kalau kamu tengok kat sini, jawapan D tu, negatif 3X kuasa 2 tambah 8. Tambah 8 ni apa ni? Tambah 8 ni dia punya C lah. Kan? Jadi kat kita sini, C kita kosong. Jadi D ni D ni salah. So jawapan kita adalah cacing lah. Okey, sebab kita punya C kita tu sama dengan kosong kan. Dia potong kat sini kan. Apabila memintas dekat paksi Y ni. So sama dengan kosong dia punya pintasan Y dia kat sini Okey, dapat kan? Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey. B untuk apa? B tu dia punya ni lah. Ini persamaan dia lah kan. Okay. B ni kita gunakan nanti untuk cari paksi simetri kan. Ingat tak formula paksi simetri? Tu dia tak bagi waktu biasa kan. So X sama dengan negatif B per 2A. Okay. So kita dapatlah kat situ. Alright. Tak apa. Yang tu tak tanya kat sini tak ada masalah. Okay. Seterusnya. Okay. Ada yang kata tak faham cikgu? Okay. Kenapa jawapan kita C? Dia kata kenapa bukan D kan? Sebab kalau kamu nak semak jawapan boleh. Kamu tekanlah kalkulator kamu tadi tu. Masuklah nilai ni. Nanti dapat tak kosong dengan 2. Kan? Contoh kita masuk yang bahagian tadi kan. Cikgu masukkan okay, negatif 3. Okay, B kita 6 kan. 6. Okay, C kita kosong. Tekan sama dengan. Kan dia bagi tu 2 kosong. Makna ni betul lah ni lah persamaan dia. Okay. Kalau kamu ambil yang bawah tu. Okay, kita punya A kita tu negatif 3. Okay, lepas tu kita punya. Kejap. Okay, semula. Okey, negatif 3 kan. Kita punya B tak ada. So, B kita kosong lah, tak ada. C kita 8. Okey, bila kamu tekan sama dengan, ni jawapan kan tak sama. Ni pemfaktoran dia ni lah jawapan dia. Nilai X ni. 2 ketul ni. Okey. Cikgu macam mana kalau punca satu positif, satu negatif? Sama. Bila kita masukkan nanti, kita masukkan nanti, satu kita tukar jadi positif, satu kita tukar jadi negatif. Okey, boleh kan? Okey, baik. Soalan seterusnya. Okey, ini yang pakai paksi simetri lah. Ni yang pakai paksi simetri. Ini berat sikit lah, berat sikit. Okey, ni soalan kebat sikit lah. Okey, kali ni kita tengok, dia bagi ni kuadratik juga. Ni kuadratik yang senyum lah. Okey, kuadratik yang senyum. So, dia suruh cari nilai A. So A dekat sini yang merujuk A ni lah. Kan? Ni A ni. So B kita yang ni. Kan? C kita. Yang ni lah C. Okay. So daripada graf tu. Nilai apa yang kita dah dapat? Yang ni susah ya. Susah sikit. Yang ni soalan kebat lah. Cikgu kena bagi juga soalan kebat. Sebab ada pelajar yang arah dia dah tinggi kan. Jadi kita ambil yang tinggi sikit. Kan? Dia punya C dia apa kat situ? C tu adalah pintasan Y. So, kamu tengok dekat graf kamu yang kita soalan yang bagi tu, dekat mana dia potong? Okey, dekat mana dia potong C tu? C ni adalah pintasan Y. Okey, dia potong kat mana?
Betul Ainifa ni ya. Nampak kan? So ni lah nilai C kita. Dia kena dekat pintasan Y. Jadi C dah dapat negatif 15. Okey. A dia macam mana A dia? A dia macam mana? Macam mana nak cari A dia? A dengan B macam mana nak cari A dengan B? Okey. So kita tahu bahawa ni susah sikit kan. X kuasa 2 campur dengan BX tolak dengan 15 kan. Ni persamaan dia lah. Okey. 15. Okey. Ini kalau kita buat manual lah. Okey. Untuk mendapatkan 15 ni ada dua kan. Iaitu 5 darab dengan 3 atau 1 darabkan dengan 15. Okey. Jadi daripada pilihan jawapan kita ni. Okey. Kita tengok. Jawapan dia adalah 5 kat sini. Okey. Jadi pemfaktoran yang kita guna kat sini tak boleh ambil 1, 15. Ni kalau kita buat manual kan. 3 tu datang daripada mana? Okey. Bila kita buat pemfaktoran yang manual. Tadi kan cikgu ajar guna kalkulator kan terus dapat jawapan kan. Okey. Kalau kita buat manual, kita kan tengok nombor belakang ni. C dia tu. Contoh sini 15 kan. Jadi kita tengok apa darab apa dapat 15. Jadi dekat sini. 5 darab 3 dengan 1 darab 15 kan. Jadi jawapan kita ada sama ada 5 dengan 3 ataupun 1 dengan 15. Jadi memandangkan kat sini dia dah pakai 5. Sebab inilah jawapan dia ni. Okey, jawapan dia 5. Maknanya pasangan lagi satu mesti T. A tu mesti 3 lah pasangan dia. Cuma A tu dia duduk kat bahagian negatif. Jadi dia negatif 3 kat situ. Okey, betul pandai pun. Okey. So A dah dapat. C dah dapat, tinggal B je. B inilah yang kita gunakan. Kita gunakan tengah-tengah ni. Okey, simetri. Okey, memandangkan daripada sini pergi ke sini mesti sama panjang 5 ni pergi ke sini. Okey, 5 sampai ke negatif 3, 8. Jadi di tengah-tengah ni kita akan berhenti dekat sini kan. Dia adalah satu sifar lah. Okey, kita berhenti tengah-tengah. Ni paksi simetri. Okey, sebab apa pakai paksi simetri? Sebab paksi simetri tu ada nilai B dia. Okey, so untuk jadi paksi simetri, dia kan formula ni macam ni. X sama dengan negatif B per 2A. Kan? A ni bukan yang A dia tanya tu kan. A yang depan ni. Okey, A formula asal. Okey, X kita sama dengan 1. Negatif B tak tahu. Per 2 kali dengan 1. Cikgu kenapa guna satu sifar? Sebab titik tu pembahagi dua graf kita ni. Ni soalan kebat sikit lah kan. Sorry sikit lah. Soalan ni kena pecah sikit. Otak kena fikir sikit. Okay. So kenapa kita pakai satu sifar? Sebab kat sini jarak dia 4. Sini jarak dia 4 jugalah. Di tengah-tengah. Paksi simetri tu dia potong tengah-tengah. Okay. Paksi simetri untuk kita punya graf ni, kuadratik ni. Kan sesuatu graf kuadratik ni. Ni tengah-tengah ni paksi simetri dia. Potong tengah-tengah tu. Okey, jadi macam mana kamu nak tahu sini berapa? Jarak dari sini berapa kan? Macam nak tahu yang tengah-tengah ni berapa? Kamu tengok sini berapa? Contohlah sini 2 kan? Katalah sini 6. Okey? 2 dengan 6 kan? Jadi tengah-tengah dia berapa? Daripada 2 nak pergi jadi 6 berapa kotak ni? 4 kotak kan? Jadi maknanya sini 2 kotak, sini 2 kotak lah. Bermakna dekat sini 4. Okey, saya ulang balik 6 daripada 2 ni 6 kan tengah-tengah dia. Jadi 6 tolak 2 dapat 4. 4 tu kita bahagi 2. Jadi seorang satu bahagian 2 kotak, sini 2 kotak. Jadi 2 tambah 2 dapat 4, 4 tambah 2 dapat 6. Okey, kenapa A sama dengan 1? Ni dekat formula asal kita ni. Formula asal kita ni kan AX kuasa 2 campur B X campur C. Kan? Jadi ni kita punya A ni kan. A kita ni. So jadi A kita tu adalah 1 kat sini. Mana tahu 1 ni tak ada nombor kan. Jadi 1 lah ke depan dia. Okey. Jadi 1 lah. Okey. 3. Kan. 3 tu pasangan ni lah 5 darab dengan 3 15 kan. Hasil jawapan dia. Memandangkan dia dah pilih 5 kat sini, makna satu lagi mesti pasangannya 3 kat sini. Okey. Jadi dah dapat kan. Sekarang dah tinggal cari B. So nak cari B ni kan pendapat persamaan linear kan. Pakai kalkulator kita yang tadi lah. Okey, pakai sahaja kalkulator kita yang tadi tu. Okey, mana reset dulu. Okey, kereta lama reset dulu lah. Okey. So, masuk balik. 1 alfa sama dengan negatif X. Okey, per dengan 2, 1. Okey. Jadi kamu tekan saja shift
CLC, tekan saja sama dengan. Dia bagi situ, nampak? Negatif 2. Nampak tak pentingnya persamaan linear ni kan? Semua topik masuk kat situ kalau soalan melibatkan algebra. So kita dapat B sama dengan negatif. Okay, B sama dengan negatif 5. Negatif 2 tadi. So A sama dengan berapa tadi? A kita negatif 3 kan? Jadi tambah je lah. Negatif 15. Okay. Negatif 2 dengan negatif 3. Okay. So kita dapat jawapan dia A lah. Negatif 20. Okay. Yang ni dia kebat sikit lah. Kena fikir sikit. Okay. Yang ni kena faham konsep. Okay. Dan juga baru boleh guna kalkulator. Kalau kamu nampak kat tepi tu juga tulis kan. Gambar kalkulator, gambar kepala orang dengan kalkulator. Maksud kalau ada kepala cikgu, kalau A dia negatif bukan ke geram asam je lah. A yang kita dapat ni bukan, soalan ni pun satu hal juga kan. Dia pakai A 2 kali. Huruf yang sama kan. Untuk formula kita, A kita memang positif kan. Ni A ni A lain. A ni untuk nilai pemfaktoran tu. Sepatutnya sini jangan pakai A, pakai inilah. Pakai huruf D ke kan. Jadi boleh B campur C campur D. Boleh juga macam tu. Okey. Sama kalau kata lama pun sama juga cari dia. Okey. Masuk sama juga macam tadi kan. Tadi kami dah tunjuk kan. Okey. Boleh kan? Okey, cikgu nak pergi sikit soalan kertas 2. Betul lah negatif 20. Betul lah. Memanglah jawapan dia negatif 20. Dan memang jawapan dia negatif 20. Kenapa saya dapat negatif 20? Dan memang jawapan dia negatif 20. Kan? Ke yang mana kamu dapat 20? Yang ni ke? 1 sama dengan negatif B per 2A ni ke? Dan 2 kali 1 ni ke dapat 20? Kan? Okey. Sama juga kalau dekat kertas 2 kan? Sama juga kalau dia kat kertas 2. Kamu kena kembangkan jadi dia bentuk persamaan arm 1 markah. Kamu buat pemfaktoran 1 markah. Jawapan akhir 2 ketul tu 2 markah. Okey? Jadi, macam mana dekat kalkulator dapat 20? La ilaha illallah. Kan? Senang aja. Kan? A dia berapa? Tak gelak. A dia tadi dapat apa? A negatif 3. Okey, B dia negatif 15. Kan? Dia punya C dia tadi negatif 2 kan? C pula. Dia punya B negatif 2. B negatif 2. Kan? C negatif 15. Dah dapatlah jawapan. Tekan kalkulator je, dik. Kan? Apa dah hal? Okey. Kan? Okey. Untuk kertas 2, kalau dia kuadratik, sama juga konsep dia. Kamu kena buat bentuk persamaan dulu. Pastikan macam ni baru ada markah. So sekarang kamu tengok soalan ni belum dalam bentuk macam tu lagi. So kat sini dia menguji kemahiran kamu membuat kembangan tingkatan 2. Tak nampak tadi. Okey, boleh. Okey. Okey, so kembangkan dulu yang ni. 2 darab 3, 6. Okey, 2 darab negatif 2 dapat negatif 4x. Okey. So sebelah sana adalah x kuasa 2 tolak 5x. Pindahkan semua sekali. Okey. Pindahkan semua sekali. Lepas tu kamu cari je guna kalkulator. Okey. Paling penting adalah masa nak dapatkan persamaan sahaja. Okey. Paling penting masa nak dapatkan persamaan. So macam ni x kuasa 2 tolak 5x tambah 4x tolak 6 sama dengan sifar. Okey. Kenapa pindah jadi positif? Ni negatif 4. X pindah sana jadi positif kan. Kamu dapat je sampai sini, markah lain menanti anda dengan penuh keriangan. Okey. Kamu dapat je sama dengan sifar ni, markah yang lain menanti dengan penuh keriangan. Tekan kalkulator, dapat nilai masukkan dalam sini sama dengan kosong, satu lagi markah kan. So dapat berapa dekat kalkulator kamu? Tekan kalkulator kamu dapat berapa nilai dia? Okey, kawan kita dah bagi x sama dengan 3. Satu lagi negatif 2. Negatif 2 katanya. Okey. So daripada kalkulator kamu dapat ni kan. X sama dengan 3 dengan X sama dengan negatif 2. Betul? Ingat nak masuk. Ada tak orang jawapan kita pecahan? Tak ada kan? Tak ada. Jadi tak ada orang duduk depan. Okey. Jadi tulis balik huruf X. Okey. 3. Masukkan dia jadi negatif 3. Cikgu nak masuk depan ke belakang? Ikut sukalah. Yang penting masuk dalam kurungan. Okey. Negatif 2. Masuknya di positif 2. Dah dapat satu markah. Kan? Macam mana nak masukkan yang A tu? A mana? Nak masukkan apa? A dalam kalkulator ke? Macam tadi. Kan macam tadi. Kan? Ni kamu tengok bawah ni ya. Ni bawah ni ada tunjuk cara nak masuk ya. Mana cikgu Fi ni? Wak misai tak ada wak misai ni. Okey. Yang X tu. Kan? Okey. Okey, so kita masukkan kat kalkulator kita. Cikgu pakai yang kalkulator lama lah. Okey, kereta baru tahu nak cari
Jangan tak tahu pula rugi kan. Okey. Sebenarnya cikgu suka bantu yang komputer baru sebab komputer lama ni memang cikgu-cikgu kat sekolah memang selalu pakai yang ni kan. Okey. So macam biasa kamu pergi tekan mood kamu jumpa equation, kamu tekan degree. So dia tanya A kan. A kita ni yang depan X kuasa 2 ni. So depan kuasa 2 kita ni tak ada apa-apa kan. Bukan tak ada orang je, ada nombor 1. Okey. Kemudian B kita yang depan X ni negatif 5. Masuklah negatif 5. Okey. C kita adalah dan negatif 5 pula. Sorry. Ni kena permudahkan dulu lupa pula nak permudahkan kat sini Ni tak dapat markah lagi kat sini Sorry. Kat sini baru start. Okey. X kuasa 2 tolak X tolak 6 sama dengan sifar. Lupa cikgu nak permudahkan tadi. Sorry. Okey. So ni jangan lupa permudahkan macam ni Okey, tak perasan tadi. Okey, baru kamu masuk dalam kalkulator. Okey, nampak tak saya kan dia negatif X. Ni kalkulator baru. Okey. Banyak sangat kalkulator pun pening juga kan. Okey. Ni. So ulang balik kita punya A tadi. Okey, kejap cikgu punya jawapan ni lari. A sama dengan 1. Okey, B kita negatif 1. Okey, ni yang depan X ni. C kita adalah negatif 6. Okey, kamu tekan kalkulator X sama dengan 3, X sama dengan negatif 2. So buat masuk dia ni, manakan dia nombor bulat, dia bukan pecahan apa. 3 buat masuk dalam ni jadi negatif 3, negatif 2 buat masuk dalam ni positif 2. Okey, untuk belajar konsep kamu boleh tanya kat cikgu sekolah kamu. InsyaAllah cikgu kamu ajar. Okey, hari ni cikgu teknik, jadi cikgu ajar teknik cepatlah. Okey, jadi sebenarnya cara pembelajaran dia macam shortcut tak apa bagus sangat sebenarnya. Tapi untuk peperiksaan boleh lah kan. Kita bagi diskaun lah, bagi kamu semangat sikit kan. Kalau tak nanti kamu tengok soalan ni kamu tak nak jawab. Kan? Padahal boleh dapat markah senang je kan. Okey, tak dapat markah penuh lagi ni. Tak habis lagi. Kan? Tulis buat keluar berlakon je. Ambil balik X tolak 3 sama dengan 0. Atau X tambah 2 sama dengan 0. Berlakon je kan. Jadi X sama dengan 3. Satu lagi X sama dengan negatif 2. Ingat jawapan akhir kita yang ni. Mesti sama dengan jawapan dekat kalkulator. Okay, yang bawah ni berlakon je dik. Topik ni kalau keluar dik, berlakon je dik. Tapi dengan syarat, kena pandai bentukkan persamaan. Cabaran kamu adalah dekat sini. Nak bentukkan yang ni. Ni. X kuasa 2, X kuasa 2 campur B, X campur X tu. Cikgu, kan jawapan dia X sama dengan 3, X sama dengan 2. Okey, kenapa bila kita buat kurungan, pemfaktoran, dia kan macam tu kan, nampak tak tu? X, nampak kenapa kalau kita letak tu positif, nanti jawapan kita terbalik jadi negatif pula. Tengok sini kan, kita ni, nampak ni, X tolak 3 sama dengan 0. Kita nak tahu nilai X negatif 3 yang kita pindahkan kan. Jadi X tu sama dengan X sama dengan 3, nampak kan? Jadi kalau kita tengok kat situ, nampak kan? Jadi sebab tu kita bila masuk dalam daripada kalkulator, nak masuk dalam kurungan tu kita kena tukar simbol. Sebabnya jawapan yang dekat kalkulator tu dia bagi jawapan akhir. Yang dalam kita punya kurungan tu dalam bentuk pemfaktoran. Pemfaktoran ni belum jawapan akhir lagi. Kita kurung dulu, duduk berjaga diam-diam. Kan? Sekarang baru dia nak buat keluar. Okey? Kena ikut turutan markah tu ke cikgu baru buat. Ya betul. Andai kata kamu tak buat pemfaktoran, kan? Kamu tak buat tu, kamu tulis jawapan je. Saya dah tahu guna kalkulator. X sama dengan 3, X sama dengan negatif 2. Telur ayam. Okey. Sebab apa? Permarkahan diberi adalah daripada atas turun ke bawah. Ini selalu dipesan oleh rakan-rakan cikgu yang ada pengalaman menanda lah. Cikgu tak menanda paper kan. Jadi, daripada atas turun ke bawah. Atas turun ke bawah. Jadi, kalau atas tak buat, bawah dapat jawapan telur ayam. Semua sekali tak dapat markah. Okey, dia macam tu daripada atas turun ke bawah. Atas betul, bawah salah, dapat markah kat atas tu. Contohlah, kamu buat yang ni betul. Pemfaktoran betul, tapi yang ni pula, yang salin pula salah. Contohnya kan, tersalin salah. Tulis sini X negatif 3, situ X sama dengan 2. Dapat 2. Jawapan akhir lah tak dapat markah. Straight juga. Ya betul. Okey. Ni SPM dik, bukan apa nama UPSR. agak ni sikit lah. Tapi jangan takut. Jawab lah kan. Apa dah hal. Okey, boleh kan? Okey, so untuk soalan nombor 2 ni kamu boleh cubalah. Okey, yang ni cikgu tunjukkan dia punya ni saja. Lain semua kamu masuk dalam kalkulator. 3X tolak 10 darabkan dengan 7X lah. Sebab dan jumlah dia beli tu adalah 2184. Okey, jadi kamu kembangkan ni. 7 darab dengan 3, 21X kuasa 2. Tolak dengan 70X. Tolak dengan 2184 sama dengan sifar. Dapat satu markah kat sini, dek. Bawah tu kamu tekan kalkulator, berlakon sahaja. Buat 2 kurungan macam ini. Lepas tu cari. Okey. Okey, boleh kan? Yang penting dapat bentuk persamaan tu dan juga dapat ni. Tengok ada dah bagi jawapan dah dapat dah. Jadi kamu dah tahu ada jawapan dia kan? Dia jawapan tu
Buat masuk dalam kalkulator tu songsang simbol. Okey. Kale kata 12 kan. 12. Jadi nak masukkan dalam kurungan jadi negatif 2. Jadi negatif 12. Okey. Boleh kan? Okey, boleh sikit lagi cikgu nak pergi kepada tajuk metrik senang je kan metrik. Okey. Metrik ni tajuk senang lah. Okey, dia juga boleh guna kalkulator. Okey. Cuma ni panjang lah guna kalkulator. Kamu type je kat YouTube nanti kamu tengok. Nak gunakan kalkulator untuk apa nama ni. Okey, boleh kan? Okey, baik. Ini darab macam biasa sahajalah. Okey, untuk tambah dan tolak metrik. Okey, tambah dan tolak metrik, peringkat dia kena sama iaitu baris kan lajur dengan lajur dia samalah. Okey, baris dengan lajur dia sama. Contoh metrik yang pertama ni kamu tengok adalah baris baca-baca ni baris darab lajur. So ni 2 darab 1. Nampak ni pun sama baris darab lajur 2 darab 1. Tapi tak payah risaulah, kita darab macam biasa sahaja. Okey, so 1/4 darabkanlah dengan negatif 12. Okey, tolak dengan 3 darabkan dengan 4 tu. So kamu dapat untuk baris yang batang atas. Ni tekan je kalkulator kamu. Okey, kamu dapat berapa situ? 1/4 darabkan dengan negatif 12, tolakkan dengan 3 darabkan 4 tu. Okey. Masuk dalam kalkulator biar ada kurungan lah. Okey. 1/4. Okey. Darabkan dengan negatif 12. Okey, tolak 3. Darabkan dengan 4 kan. Baris darab laju dapat negatif 15. Jadi jawapan C dengan D dah salah. Potong siap-siap waktu peksa. Okey, zoom sikit boleh? Boleh. Cikgu punya memang boleh zoom. Zoom. Boleh nak zoom. Zumba yang tak boleh kat sini. Okey, jadi antara dua ni mana satu jawapan dia? Ulang benda yang sama. Okey, 1/4 darab 8, tolak 3 darab negatif 2. Tekan kalkulator sahaja. Okey, kamu dapat A ke B jawapan dia? Danesh Mel. Danesh Mel kata B. Kish dah kata B. Non Nadira dapat B. Okeylah. Sebab apa? Bila kita masuk kalkulator, bawah dia kita dapat lah. Bawah dia kita dapat 8. Kan? Jadi jawapan dia ni lah. Okey, B lah. Okey, jawapan dia B. Okey. Boleh kan? Sama juga dengan ini. Okey. Baris darabkan dengan laju lah. Okey, baris darabkan dengan laju. Okey. So 2 negatif 2 sifar ni, negatif 2 darabkan dengan 2, kemudian sebelah dia tu tambahkan dengan sifar sebelah dia tu darabkan dengan negatif 3. Ni bawah ni. Dia macam ni, macam tu. Okey, yang atas tu darab dengan baris ni, lepas tu ulang benda yang sama. Okey, ulang benda yang sama nanti sini, darab dengan sini pula. Okey, untuk metrik. Okey. Cuma fokus cikgu bukan dekat soalan 2 ni. Soalan direct saja kan. Kamu boleh dapat lah jawapan dia kan. Okey. Tegang-berdegang kat situ kan. Jawapan dia dadu lah. Kan. Okey. Yang cikgu nak fokus untuk metrik ni adalah soalan macam ni. Yang algebra ni. Okey. Yang ni dia suka tanya juga kan. Belakang-belakang soalan adjektif bahagian belakang-belakang. Kan. Dekat soalan nombor 40 tu biasa ada yang metrik yang ada huruf algebra ni lah. Jadi huruf algebra ni kamu boleh gunakan macam yang tadi juga untuk dapat jawapan dia. Okey. So ambil dulu apa darab dengan apa di situ. Baris darab laju kan. Baris darab dengan laju. Okey, jadi 4 darab dengan Y lah. Kan? 4 darab dengan Y. Kemudian tambah dengan berapa? Ah, 4Y sama dengan apa kat situ? Dia sama dengan siapa ni 4Y ni? 4Y ni bila kita darab ni jawapan dia sebelah sini kan? Dia sama dengan siapa? Dia sama dengan 12 kan pasangan dia kan? Nanti 4 darab dengan 11 dekat sini kan? 4 darab negatif 11. Baru sama dengan kan? Ni yang sama dengan ni 12 negatif 4 kan? Bawah ni negatif 21 7/7. Kan? Dia macam tu kan? Jadi kita pairkan dia lah. Pasangkan dia. 4Y ni nampak dia sama dengan kawan ni. Tekanlah kalkulator kita. Okey. 4Y sama dengan berapa kan? Okey. Kalau tak tahu nak pindah-pindah, ambil je 4 alpha Y sama dengan 12. Tekan shift CLC macam tadi lah. Okey. So kamu dapat 3. So tengok kat pilihan jawapan. Yang Y sama dengan 3. Okey. So Y dia sama dengan 3 kan? Jadi Y sama dengan 3 ni bukan. Ini bukan. Ini pun bukan. Jadi jawapan kita adalah
Cacing. Dapat 1 semak jawapan dulu. Kan? Sebab yang kita dapat tu Y dia sama dengan T. Y sama dengan 3. Jadi kat jawapan tu semua Y tak sama dengan 3. Hanya 1 je Y sama dengan 3. Kan? Hanya 1 sahaja Y sama dengan 3. Okey, ngam Okey. Cikgu pergi kepada bahagian B pula. Okey. Untuk masukkan daripada ni kemasukkan kepada matrik. Okey. Ini ada formula dekat depan. Okey, formula dekat kertas kita tu kamu cari, kalau kamu tak ingat, cari matrik songsang kat depan. Ni formula dia ni, tak payah hafal. Okey, cari dekat depan. Okey, cari dekat depan formula adibaca ni. Okey, adibaca. Cikgu panggil ni adibaca lah. A, D, B, C tu kan, adibaca. Okey, tak payah hafal. Okey, pergi kat depan, sini, cari formula dia. Okey, ni kan, kamu punya kertas pensel nanti ni, tengok kat depan, mana adibaca saya ni. Dia cari kat situ. Okey, so mana dia? Ni dia. Dia dekat perkaitan algebra ni. Adibaca dekat sini ni. Okey. Okey, dapat tadi Y sama dengan 3 lah. Okey, tadi Y sama dengan 3 kan? Okey, Y sama dengan 3. Sebab kan 12, 4Y kan sama dengan 12 kan? Jadi, Y sama dengan 12 bagi 4 dapat 3 lah. Okey kan? Okey. So, yang ni cikgu kalau terbalik AD baca dan masuk matrik tak boleh. Matrik ni kamu masuk terbalik tak ada markah untuk kamu. Jadi jangan jadi terbalik sebab memang dah bagi formula dah. Masukkan saja. Okey, jangan terbalik ya. Jangan terbalik. Okey. Kita tengok soalan ni kan. Sebuah syarikat elektronik membeli 15 buah komputer riba dan tablet. Okey, ni kita nak buat ini satu sebab kata dua dia sekarang dia suka bagi soalan berayat macam ni. Okey. Sebanyak 2,500 dia belanjakan untuk setiap unit komputer. So kita tak tahu berapa banyak dia beli komputer. Jadi kamu boleh wakilkan dengan katalah komputer ni kita wakilkan huruf X. Tablet wakilkan dengan huruf Y. Kamu nak wakilkan huruf lain pun tak kisahlah. Kan? Yang penting satu huruf untuk satu. Okey. So kita dia kata tulis maklumat dalam bentuk matriks. Yang pertama kita buat keluar dulu apa maklumat dia bagi. Contoh kat sini. Dia beli komputer riba dengan tablet jumlah dia 15. Apakah persamaan yang kita boleh buat keluar kat situ? Apakah persamaan yang kita boleh buat keluar kat situ? Okay. So X, betul Muzaffar tu. Campur dengan Y, bilangan komputer riba, campur dengan bilangan tablet, kita dapat 15. Okay, itu persamaan yang pertama. Okay. Persamaan yang kedua, harga tadi itulah. Okay, harga tablet adalah 2,000, harga komputer adalah 2,500 untuk satu komputer X, campurkan dengan 1,850 untuk komputer Y, jumlah yang dia bayar adalah 32,300. Jangan masuk unit RM semua tak nak dalam tu tak nak masuk unit RM semua tak nak masuk. Betul Khadijah. Dah dapat yang ini, tinggal bawa masuk dalam ni dapat markah terus. Markah yang pertama untuk matrik dekat sini. Untuk jawapan, kita dah tahu dah jawapan dia. Okay. Untuk jawapan, dah tahu dah. Ni sama macam yang tadi. Kamu tahu yang ni, kamu dah berjaya buat persamaan. Jawapan akhir bawah ni, kamu dah tahu dah. Kamu tinggal nak tulis je. Tapi sebab dia kertas 2. Tadi kena tunjuklah yang kerja dia. Macam lakonan lah kan. Lakonan. Okay. Jadi sekarang kita masukkan. Macam mana nak masukkan? Jangan tersalah masuklah ni. Depan X ni ada satu. Kan? Satu komputer. Satu komputer pula. Okey, depan dia ada satu huruf lah kan. Satu X campur satu Y tu kan. Dia sebenarnya X tu bukan nilainya 1. Wow. Kita tak tahu berapa komputer dia beli kan. Okey, dalam exam dia bagi rangka macam ni tak, dia tak bagi. Okey, kenapa cikgu tulis rangka ni? Sebab rangka ni wajib. Kamu tak hafal tak apa sebab ni. Masa dekat depan dia akan bagi macam ni. Jadi kamu tahu dah susunan ni. Okey, pastikan kerangka ni mustahak. Betul susunan masuk dalam kerangka ada markah dik. Okey, ni masuk ni satu markah, ni satu markah kat sini. Yang lain semua bawah ni markah-markah untuk yang lain lah, kalau bagi 4 markah dekat sinilah untuk 2 jawapan tu, X dengan Y. Okey, sekarang kita nak masukkan. Masuk je lah dalam tu. Okey. Dia tak bagi kerangka tu, kita kena masuk sendiri. Okey. Macam mana nak masukkan? Masukkan lurus macam biasa saja. 1 X, 1 Y, sini tulis X, sini 15. Okey, dah masuk yang pertama ni. 1 X, 1 Y. Sebelah sana tu tulis X dengan Y. Okay, bawah di sini Y lah sini kita pisahkan dia. Okey. Kemudian 2,500. Okay, kotak cikgu tu agak kecil sedikit.
Okey, nombor dia besar pula gitu kan. 1850. Sebelah sini 32,300. Okey, so kamu dapat 2 dah kat situ. Kamu dapat je yang ini, dah selamat hari raya. Okey, sebab apa? Untuk langkah seterusnya bawah-bawah ni semua, kamu ikut je matrik Song Sang punya ni. Sebab dalam matrik tak ada bahagi kan? Pasal tak dalam matrik? Okey. Formula matrik memang masuk exam ke juga. Dia memang bukan masuk, dia memang bagi kat depan. Okey. Dia bagi kat depan, kamu tinggal salin je. Okey. Matrik ni antara topik yang famous jugalah. Kan sebab kamu kan baru batch yang kedua, kita pun tak boleh nak rangkakan secara keseluruhan lagi. Okey, tapi di antara yang famous jugalah. Okey. So masukkan sahaja. Masa nak masukkan ni, tengok susunan ni. A, B, C, D ni. A, B, C, D. Jangan masuk salah. Okey, jangan masuk salah. Masuk salah, tata titi tutu. Okey, masuk salah, tata titi tutu lah kamu. Okey, jadi dekat sini, dia kata apa? Mula-mula Adi baca A dengan D masuk. Jadi A kita 1, D kita 1,850. Kemudian baca, Adi baca sebelah tu kan. B kita 1, C kita 2,500. Okay, jangan salah masuk kan. Cikgu bantu kat sini sekejap. Bawah ni terus dapat jawapan dah, tak ada masalah. Okay. Kemudian di sebelah sini, okay, A dengan D tu tukar tempat kan. Tu memang formula dia, tengok kan, dia tulis D kat atas kan. Tadi A kat atas, jadi D kat atas. Jadi sini 1850, 1 kat bawah. Manakala yang ini tukar simbol sahaja. Okay, 2,500 dengan 1 kat atas tu, daripada positif tukar jadi negatif. Okay, yang hujung apa? Yang hujung, macam biasalah 15, 3, 2, 300. Dik, sekurang-kurangnya dik kan, bagi yang tak mahir nak kembangkan lagi yang ini, sekurang-kurangnya kamu dah sampai sini pun dah cukup. Dah cukup baik dah. Okay, sebab apa? Dah ada markah dah kat situ. Okay, tinggal nak bagi nilai X dengan Y. Okay, so untuk nilai X dengan Y, kan, kamu boleh menggunakan kalkulator kamu, cari nilai X dengan nilai Y dia apa. Okay, ni kan, pakai dekat equation tadi. Okay, pakai dekat equation tadi, masukkan nilai ni. Tapi jangan ambil yang, apa nama ni, degree tadi. Ambil yang equation. Ni topik form 5 kan? Ya betul, ni topik form 5. Tapi kita nak selesaikan linear equation ni, kita boleh pakai tingkatan 1 punya. Okay, persamaan linear serentak. Okay, dah dapat dah kan? Okay, ada yang dapat dah. Okay, ada yang dah tahu dah tu. Okay, so kamu pergi kat kalkulator kamu, tempat yang tadi juga tempat yang tadi. Yang luar tu betul Nuraini? Okay, boleh. Okay. Okay, so sini kan, kita pergi sini. So pergi dekat menu kan. Okay, equation 1, kemudian pergi dekat tadi degree kan, ambil unknown lah, ambil 2. So masukkan sinilah nilai ni. Okay. Okay. So kita punya maklumat kita yang pertama tadi, A kita 1, okay, Y kita 1, hujung kita 15. Okay, masuk yang kedua 2,500, A kita, B kita tu 1,850, C kita 32,300. Nampak dia bagi X sama dengan 7 dan Y sama dengan 8. So dekat sini lah bawah ni kan. So sini X. Ini atas dia ada kembangan tu lah, 2 tu kan. Kamu buat kembangan darab metrik macam biasa. So ni dapat 7 dengan 8 kan. Jangan tinggalkan jawapan kat sini jangan tinggalkan jawapan sampai sini, jangan. Tulis dekat bawah. So X tu mewakili apa? Komputer kan. Tulis itu komputer 7. Apa satu lagi tu? Tablet 8. Kena tunjuk, okey. Dia kena tunjuk dalam kerja. Ni kat sini ni kamu darab metrik biasalah. Cikgu tak tunjuklah bahagian darab metrik ni, kembangan ni. Okey, darab metrik macam biasa saja. Okey, darab metrik macam biasa saja. Cuma cikgu tunjukkan yang atas ni. Okey, sebab darab metrik ni kamu boleh tengok prosedur dia. Okey. Dan kebanyakan pelajar dia suka tinggal kat sini jawapan. Jangan tinggal sini. Jawapan metrik kena buat keluar kat bawah, tulis kat bawah ni. Ni. Sama berapa? Okey, komputer 7, tablet 8. Okey, boleh Boleh cikgu pergi laju sikit untuk tajuk lain. Okey, ni tajuk cukai. Okey. Ada kawan minta kita buat transformasi dulu. Jadi kita buat transformasi dulu kejap. Transformasi. Okey, cukai katanya senang. Okey, katanya cukai senang. Okey, jadi kita
pergi kat ni dulu. Okay. Pergi dekat transformasi. Sebab transformasi ni pening sikit kan. Okay. Transformasi. Boleh kan? Okay. Dah. Ada yang dah mengantuk. Okay, boleh. Okay. Okay. Mana Cikgu Fi kan? Cikgu Fi tak ada. Okay. Okay, baik. So, kita tengok transformasi sekejap. Okay, cukai cikgu akan ajar juga. Jadi jangan risau. Okay, kita pergi transformasi cikgu tahu. Kenapa transformasi ni lebih susah pada cukai? Sebab ada pelajar dia tak faham pergerakan objek tersebut kan. Okay, baik. Kita tengok dulu kan. Cikgu pergi yang ni dulu. Okay, baik. Raja 3 menunjukkan. Okay, bila tajuk transformasi. Dia adalah, tadi kalau ubahan, kita banding dua kuantiti kan. Okay, tadi kita bandingkan dua kuantiti. Okay, sekarang bila transformasi ni lah kita nak bandingkan pergerakan dari satu objek, dia pergi ke tempat lain. Okay, pergerakan dia tu kita bagi transformasi dan tempat asal objek, bila dia sampai ke kawasan yang dia nak pergi tu, pergerakan tu, dah sampai kita panggil image. Okay, biasanya image ditandakan dengan ni, prime ni. Okay, ada tanduk kat atas dia tu. Okay. Coach Razi. Cikgu Razi kena minta dengan Cikgu Fi lah sebab Cikgu Fi yang host, saya co-host. Okay. Baik. So kita tengok yang pertama. Dia kata dekat sini diberi. Kan di bawah ni ada rajah, satu yang berlorek, satu yang tak berlorek kan. Okay. Okay, boleh. Tak ada masalah. Okay. InsyaAllah. Cikgu harap sempatlah bantu kamu kan. Siapa yang boleh stay tu kan. Okay. Kalau ikutkan tanya apa nama ni sampai pukul 10 kan. Tadi cikgu masuk lambat sikit kan. Jadi bukan cikgu lambat, cikgu masuk awal lah. Internet cikgu tu yang tak boleh kan. Jadi cikgu ambil masa sikit lah. Okay. Alright. Baik. So nanti kalau tak apa, kalau ada yang boleh stay, cikgu bantu lagi sikit kan. Tak ada masalah. Kita jawab yang wajib dulu. Okay. Untuk tajuk transformasi. Sebab tadi kawan tu kata, cikgu lagi nak tajuk transformasi. Kan saya takut tak boleh tidur pula malam ni kan. Okay. Baik. So bila kita ada Y yang tanda tu masuk image lah. Okey, jadi sekarang ni kalau kita tengok soalan ni, image kita lebih kecil lah ni kan. Image kita ni yang ada tanda ni image. Kenapa pula dia kembang kan? Ni kan, yang ada tanda ni, Y tanda ni image lah. Okey, ni kawasan image. Ni image. Ni Y ni yang objek. Okey, yang asal. Okey, soalan nak apa? Soalan kata jika luas image 12 cm, hitung luas kawasan berlorek. Okey. Jadi luas kawasan berlorek tu kita gunakan formula, tengok kat depan. Okey. Pergi dekat kita punya formula kita SPM tu, kalau tajuk transformasi ni suruh cari luas ke, luas objek, luas image ke, pergi cari dia punya formula dulu. Okey, formula dia berada di rumah. Mana dia? Didik, jangan lari. Ni dia. Okey, dia di bawah bidang sukatan dan geometri, dekat nombor 18 tu. Nampak ada tulis luas image sama dengan K kuasa 2 darabkan dengan luas objek. Okey, jadi kita ambil itulah. Dan kalau soalan minta cari faktor skala, yang atas dia ni. Okey, image, panjang image bahagikan panjang objek. Okey, okey, boleh 10.5. Okey. Baik, terima kasih kepada pihak penganjur lah yang sudi memahami. Okay. Yang sudi memahami. Okey. Siapa yang ada urusan tu, tak apa, tak ada masalah. No problem. Okey. Baik. So kita teruskan. Pergi balik kita punya ni. Okey. So sekarang yang kita ada adalah luas. Luas apa tu? Luas image. Okey. Y ni kan image kan. Jadi luas image. Formula tadi dia bagi tahu apa? Luas image kan sama dengan K kuasa 2 tolak dengan luas objek kan. Okey. Okey, kamu tengok kat sini kat depan ni, kalau tak sure, ni. Oh, darab bukan tolak. So tukar sini dari darab kan. Tak payah hafal formula. Cikgu pun tak hafal sangat formula. Okey. Tengok kat depan je. Soalan yang perlu boleh tengok kat depan, tengok kat depan. Tak payah hafal. Okey. Tak payah pening-pening kepala nak hafal. Okey. Okey, betul darab. Darab. Okey. Tengok kat depan lah formula kan. Cikgu pun dah lupa dah kan. Okey, baik. So, sekarang yang kita ada adalah luas image. Jadi tulis sini 12. Okey. K dia berapa? K adalah faktor skala. Okey. K adalah faktor skala iaitu ambil satu panjang image bahagi dengan panjang objek. Nak ambil panjang image dengan panjang objek, cari yang mendatar yang senang.
Okey, cari yang data. So maknanya kat sini, contoh ni image kita kan, panjang dia 1, 2. Ambil yang tu. Jangan ambil yang sengit tu. Okey, yang sending, yang condong jangan ambil. Sini 2. Okey, kita punya objek yang besar ni kan, 1, 2, 3, 4. Sini 4. Okey, jadi faktor skala kita adalah 1/2 lah bila kita permudahkan. So masukkan kat sini 1/2 kuasa 2. Darabkan kan. Okey, luas objek tak tahu kan? Luas objek ni gantikanlah dengan huruf L misalnya. Dekat sinilah kamu pakai kalkulator kamu tadi tu. So dapat luas apa nama ni objek berapa? Okey, dapat luas objek berapa? Cuba masukkan dalam kalkulator kamu. Dapat berapa? 48. Okey, 48. Okey, jadi kita dapat bahawa luas objek 48. Objek ni semua yang besar ni. Kita nak kawasan yang berlorek sahaja. Okay, jadi kita kena tolaklah dengan kawasan image ni. Yang ni kita kena tolak dia. Ni luas image tu kita kena tolak. Sebab yang kita dapat 48 tu semua. Sedangkan dia nak kawasan berlorek. Kawasan berlorek tu kat luar. Okay, kenapa kuasa 2? Memang itu formula dia, Dek. Formula dia ni kat depan. Sebab tu cikgu kata tak apa. Kalau tengok soalan ni, tak payah takut. Cikgu pun tadi tak apa sangat. Tengok kat depan ni. Memang dia dah bagi. Luas image K kuasa 2. Tu memang formula dia. Okay. Soalan transformasi ni bahagian akhir dia mesti akan tanya ni. Dia suruh kamu cari luas image ke, luas objek ke, faktor skala ke. Kamu ni dua ni pakai untuk tajuk transformasi dua ni. Dua ketul ni. Okey, dah dapat kan? Okey, cantik. So, kita ambil 48, tolaklah dengan 12 tadi. Dapat 36. Okey, tak boleh 48 sebab soalan bukan tanya luas objek. Dia tanya luas kawasan berlorek. Luas objek kita tolak dengan luas image yang kecil tu. Okey. Lily tak dapat. Okey, pastikan kurungan betul Lily. Ni tak dapat sebab kalkulator tu lah tu nak masuk tu kan. L ni kamu gantilah dengan huruf X ke huruf Y ke kan dalam kalkulator. Okey, pastikan dapatlah. Dia dapat error kan. Okey, error tu cikgu tahu mesti kamu salah masuk. Okey. Buat balik semula, pastikan dapat. Kena dapat juga kan. Baru boleh betul. Okey. Okey. Sekejap Okey. So dekat sini kita dapat 12. Kamu masuk je lah 12. Alfa sama dengan. Okey. Buka kurungan masuk 1/2 ni. Tutup balik kurungan. Buat kuasa 2. Nampak macam tu? Sama tak kamu masuk ni? Darabkan dengan alfa X. Okey. So shift CLC. 2 kalilah shift CLC. Dapat 48. Make error tu maksudnya ada cikgu image tu termasuk 48. Ya betul, sebab tu kita kena tolak. Okey. Kita masuk 48 tu luas objek yang besar. Dalam soalan kita ni kita biasa dengan soalan image lagi besar daripada objek, betul. Dalam soalan yang cikgu pilih ni dia punya image kecil. Tapi objek dia lagi besar. Sama saja kita tolak. Dapat Lily. Maknanya Lily cara masuklah tadi. Kan? Okey, boleh. Alright, pergi soalan yang kedua pula. Yang ini yang kawan kata ni, rotation ni susah ni kan. Okey. Okey, yang pertama dah dapat kan. Pertama adalah berkenaan luas image luas objek. Pakai formula saja. Okey, kenapa tolak 12? Okey, sebab kita nak cari kawasan berlorek, Dik. 12 tu kawasan kat dalam ni. Sini sini 12. Sedangkan 48 tu semua ni. Ni, yang cikgu tanya oren ni. Semua. Dia nak bukan semua, dia nak kawasan berlorek sahaja. Jadi kawasan berlorek kita tak termasuk yang 12 tu. Jadi kamu ambil 48, yang oren tu semua kan 48, tolakkan dengan 12, kamu dapatlah 36 tu kawasan yang luar ni saja. Kawasan berlorek sahaja. Okey. Kalau dia tanya luas objek, barulah kita ambil 48. Tapi sebab dia kata luas kawasan berlorek, kena tolak yang dengan yang tak berlorek tu tak naklah. Okey, baik. Seterusnya koordinat image M di bawah satu putaran. Okey. M di bawah satu putaran yang sama. Okey, ni putaran kawan kita kata pening tadi kan. Okey, baik. Pertama sekali untuk putaran, kamu kena tengok dia ni putar ikut arah jam. Okey, macam mana dapat 48 tu? Pakai formula ni dia atas ni. Okey, ni dia. 12 darabkan dengan 1/2 kuasa 2 darab dengan L. Dapat L tu sama dengan 48 lah kat sini. Okey, L tu sama dengan 48. So macam mana dapat 48 macam ni lah. 12 sama dengan 1/2, itu faktor skala dia, kuasa 2 darab dengan L. Okey, alright. So kita tengok kat sini kan. Kalau kamu tengok sini, ini kan putaran ni dia ikut arah jam ke lawan arah jam? Dia ikut arah jam ke lawan arah jam?
Dia ikut arah jam ke lawan arah jam. Okey. Jadi kita boleh nampak kat situ kan. Dia kalau dia ikut arah jam, dia macam ni. Betul? Nampak tak kita punya ni, kalau kita ikut sini, dia mesti kat sini kan? Dia mesti macam ni, betul tak? Kalau dia putarkan ikut arah jam, mesti yang atas tu dia akan bergerak pergi ke sebelah sini. Kan? Tapi sekarang ni kita punya tu, ni dia pergi sebelah sini. Jadi dia adalah lawan arah jam. Okey, dia adalah apa? Lawan arah jam. Okey, jadi dia lawan arah jam macam ni. Ke sini. Okey, bermakna pusat kita mesti akan ada sebelah atas ni. Okey, pusat kita mesti ada ke atas sebelah ni. Okey, jadi dia membentuk L lah pusat kita ni. Alright, so buat mana satu bucu yang sama, kamu ambil dulu. Okey, bucu yang sama. So, bucu ni, okey, sama dengan bucu ni, betul? Dan dia mesti nak pergi L. Okey, macam mana kita nak tahu dia bergerak pada darjah? Tengok. Kalau satu kali pusing nampak ni, ini 90 darjah je lah. Kan? Dia kan macam ini. Okey, kalau dia bergerak ke sini kan 90 darjah. Kalau dia 180 dia ke bawah. Ni contoh lah cikgu letak objek ni kepala dia kat sini ni. Kalau dia berhenti kat sini, dia 90 darjah. Betul? Yang oren ke oren tu 90 darjah. Kalau bawah ni, dia adalah 180 darjah lah. Okey, jadi kita punya ni, nampak bucu, kita ambil satu bucu pun cukup lah. Ni, dia pergi ke sini, nampak ni? Kan? Jadi satu kali kan? Dia adalah 90 darjah. Persoalannya adalah, mana dia punya pusat dia? Okey, so kita dah tahu arah dia sebelah sini, pusat mesti ada sebelah atas sini. Dia mesti ada kawasan ni. Okey, dia mesti ada kat atas tu. Jadi, kita dah ambil titik yang sama, kita gerakkan. Tengok 1, 2, 3. Nampak kan? Jadi sebelah sini pun cikgu gerakkan. 1, 2, 3. Kan nampak sampai sama tu? Dia mesti sama panjang dia punya tu. Okey, dia banyak teknik lah. Cuma cikgu tunjuk ni cara cikgu lah. Okey, macam tu. Kamu juga boleh pakai pembaris pun boleh. Okey, so dapat kat sini. Ni dah pusat dia. Okey, pusat dia dekat sini. So pusat dia adalah 1, 1. Okey, pusat dia kat hitam tu. Okey, putaran ni dia punya jarak dia kena sama. Ni dengan sini jarak dia sama. Okey, jarak dia sama. Atau satu lagi, kalau kamu tak boleh buat macam tu, kamu juga boleh buat macam ni. Okey, buat satu garis lurus dulu. Ni bucu, cari bucu yang sama cari bucu yang sama. Ni dengan sini kan. Ni dengan atas ni. Bucu yang sama tengok ni pun boleh juga. Okey, macam ni pun boleh, nampak Saya tunjuk dulu kan. Pertama, cari bucu yang sama. Okey, so bucu ni, objek ni, dia punya image ni kat sini kan? Ni kan, sama kan? So, berapa panjang ni? 1, 2, 3, betul? 1, 2, 3. Bahagi 2. Okey, so bila kita bahagi 2, dia sampai kat tengah-tengah sini kan? Sini kan? Pergi kat sini setengah, 1,5. Okey, sama jugalah jawapan dia dekat sini. Okey, jawapan dia tetap sama. Tebal sangat cikgu punya oren tu. Okey satu lagi. Sini kan nampak ni tengah-tengah. Okey, tarik ke sana nampak kan? So sini. Okey, boleh kan? Kalau dia 4 bahagi 2 dapat 2. Okey. So dapatlah dia punya apa nama tu pusat dia adalah okey, pusat dia adalah 1, 1 bukan 2, 2 kan? Bukan 2, 2 sebab kalau 2, 2 tak sama panjang. Okey, kalau 2, 2 dia tak sama panjang, dia mesti sama panjang. Okey, dia mesti. Macam mana nak kira jarak putaran tu? Okey. Kamu tengok kamu ambil satu titik dengan satu titik. Okey, ni cara yang paling mudah, pakai yang ni lah, ni paling mudah. Cikgu ulang balik Kamu ambil mana-mana satu titik lah. Okey, tapi nak senang, kita ambil titik yang bertentang dengan kita punya ni. Ni kan kita nak putarkan ke sebelah sini kan? Jadi kita ambil yang sebelah sini. Ni bucu ni, yang oren adalah dia punya objek. Ni dia punya image kan? Kamu gariskan dia punya tu. Kamu garis, kamu akan dapat kira dia punya kotak dia tu kan. So kotak kita tu ada 3 kotak kan. Ni. Okey. Sini. Dengan atas ni kan. Dia pergi sini. Nampak tu kan ni. Okey. Jadi kotak dia ni kan. 1, 2, 3 kotak. Okey. 3 kotak kan. Jadi bahagi 2, 3 kotak ni dapat 1,5 kan. 1,5 kat sini. Jangan pergi belah sini. Sebab di sini bukan tempat putar kita. Kan. Kita ke atas lah pusat dia. Sebab sini sebelah putar. Jadi pusat dia mesti ke atas. Jadi sini setengah 1. Jadi kat sini dia punya ni. Ni boleh juga Ni nampak ni. Tring. Ni setengah ni. So dapatlah kita punya pusat putaran kita adalah pada 1, 1. Okey, cara first lagi senang lah. Okey, ikutlah ada orang cara first.
cara terpulang. Sebab kita boleh kata cara satu senang, ada orang tak suka cara satu, ada orang dia suka cara dua. Kan. Tak kisah, yang penting faham dia punya pusat tu kat mana. Okay, jadi kita akan buat benda yang sama untuk titik M. Okay, so sama lah titik M, dia lawan arah jam kan, mana M akan ke sana. Okay, jadi daripada M ni pergi kat pusat, keluar balik ke sana. Okay, so kita akan dapat dekat sini lah. Sebab dia 90 darjah kan. Jadi kita dapat sini, jawapan dia adalah negatif 1. Oh, dah sampai dah, masa Sifu dah sampai. Sekejap Sifu, sekejap. Okay, so negatif 1, 3 lah. Okay, so jawapan kita kat situ adalah negatif 1, 3. Okay, negatif 1, 3. Okay, ni kedudukan dia. So, tengok pada penyelesaian jawapan, dapat D lah. Okay, bergerak setengah je ke? Kalau dia 3, okay, kalau dia 3, memang jadi 1,5 lah. Kalau dia 2, jadi 1. Okay. Alright, boleh. Hebatlah, 500 lebih lagi mata memandang ni. Serius lah. Memang hebat lah. Saya tak sampai hati Cikgu Fi. Tadi saya ada bersalah lah internet saya tadi kan. Jadi tak apa. Belajar. Macam mana puas hati tak malam ni Cikgu Ai beraksi? Dia orang nak suruh Cikgu Fi joget dulu, hilangkan rasa. Alamak. Ada yang rasa mata tengah tuk sikit dah pening-pening. Dia suruh Cikgu Fi. Serius lah. Aduh, cikgu hebat, tengok cikgu hebat. Alhamdulillah. Wah. Puas cikgu. So, guys, Cikgu Ai masih lagi nak persembahkan yang terbaik. Boleh. Silakan. Tadi kita orang janji 10.30 lah. Kan? Ganti balik masa yang tak tu. Okey. Pelajar boleh 10.30. Boleh. Kalau boleh kita teruskan. Boleh kata yang kata boleh. Okeylah tu kan. Okey. Boleh kan? Okey, terima kasih semua kerana sokongan yang diberikan. Okey. Baik, so kita pergi kat sini. Ini adalah pergerakan translasi. Okey, translasi ingat gerak X dulu baru gerak Y. Okey, so bila negatif 3 bermaksud X bergerak ke kiri. Okey, 4 bermaksud Y naik ke atas. Boleh okey, Adibah. Thank you Adibah. Okey. Adibah kata best. Alhamdulillah. Bukan apa, kita nak kalau boleh trial kita ni naik. Kan? Markah kita naik. Naik berapa banyak ikut pada kemampuan masing-masing, kan? Okey, baik. So dia kata yang manakah imej dia? A ke B ke C ke D? Pergerakan P tu. Okey? So kamu ambil lah mana-mana titik. Jangan ambil titik yang macam ni susah. Yang nampak ni susah ni. Jangan ambil yang macam ni. Ambil titik yang lengkap macam ni. Contoh macam ni. Bucu ni boleh ambil. Bucu ni. Jangan ambil yang tak tu. Susah. Okey. Jadi dia kata apa? Ramai dapat jawapan. Cantik. Yang ni senang cikgu. Alhamdulillah. Gerak ke kiri 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian 4 kan. Naik atas 4. 1, 2, 3, 4. Jawapan kita bola. Jangan terbalik dengan kecerunan. Kecerunan Y ke atas, X kat bawah. Translasi, dia bergerak X dulu. Dia bergerak macam ular atau ular. Lepas tu baru dia naik pokok. Macam mana Cikgu Ai lagi sekali nak tengok? Dia tak boleh ulang tu. Dia kalau kita ulang 2 kali nanti kan pakcik datang gelap. Lupa nak bawa keluar pakcik saya tu kan. Pakcik saya tu kalau time mengantuk dia keluar lah. Okay. Ataupun ada lawak-lawak dia keluar punchline. Pakcik tak ada gigi. Okey, boleh. Baik. So kita pergi kepada bahagian B. Okey, cikgu akan habiskan transformasi. Lepas tu cikgu akan masuk cukai lah. Okey, cukai sikit, cukai senang-senang je. Okey. Kita layan lagu sikit lah cukai. Ada satu lagu khas cikgu dah buat sebenarnya. Alamak lagu. Takut tak persembahan. Tapi lagu ni cikgu takut budak-budak tidur kan. Lagu layan sikit kan. Tak apa. Arak pelajar ni dah biasa dah dengan nasyid. Salah pula nasyid. Nasyid kan. Aduh, nasyid. Allah. Zudi. Allahu Akbar. Hebat. Semua nak lagu. Sabar. Bertenang. Okey, bertenang semua peminat-peminat. Okey, nak buat macam Cikgu Dian tak boleh. Tak ada. Kalau Cikgu Dian boleh. Tengok sini. Kan. Boleh. Boleh Afiq. Okey. InsyaAllah. Okey, baik. Saya dah teruskan kat sini. Okey, dia kata dekat sini translasi lagi kan. Di bawah pergerakan translasi XY. Okey. K tanda, nampak K tanda ialah image. K tanda ialah image untuk K.
Maknanya kat sini, dia kata nyatakan nilai X dan nilai Y. So, kamu tengok, K kita ni dekat bawah nak pergi kat K tanda. Nak bergerak atas dulu ke kanan kiri dulu? Nak bergerak mana dulu? Nanti dulu. Ini cikgu tak habis jawapan, cikgu nak dengar. Okay. Kanan, kiri. Kanan dulu. Okay. Kanan. So, kamu tengok. Image kita berada dekat sini. Kan, K tanda kan. Kita dekat bawah ni. Kita berada dekat sini. Kita hanya boleh bergerak sama ada kanan atau kiri dulu, betul? Jadi nak pergi ke K tu, kita kena bergerak ke mana? Kalau kamu bergerak ke kanan, sini. Tak sampai pun kat orang tu. Kan? Jadi kamu kena bergerak ke kiri. Berapa kali? 1, 2, 3. Okay, bergerak ke kiri 3 kali. Kemudian ni atas 1, 2, 3, 4. Okay, jadi nilai X kita adalah -3 sebab bergerak ke kiri. Okay, sekejap Mana dia pergi dah ni? Ni. Okay, nilai X kita dia sama dengan -3. Okay, Y kita sama dengan naik atas 4. Okay, jadi jawapan kita -3 dengan 4. Boleh kan? Yang ni senanglah. Translasi senang je. Ingat dia mesti gerak XY dulu. X dulu baru bergerak Y. Okey, sama ada kiri atau kanan, lepas tu baru boleh naik atas atau turun bawah. Macam mana nak tahu naik atas atau bawah? Kalau naik atas positif untuk Y, kalau turun bawah negatif. Kalau X ke kiri negatif, ke kanan positif. Okey, boleh kan? Okey, baik. Polygon P tanda, Q tanda, R tanda, S tanda ialah imej bagi PQRS di bawah satu translasi -6, 4. Okey, yang ni kamu kena buat satu-satu. Sebab apa? Dia suruh nyatakan koordinat setiap satu. 4 markah lah ni. So, kita buat dulu untuk P. Okey, so cari dulu. Yang ini image, dia suruh cari objek. P tanda kita ni adalah apa nama? P tanda kita ni adalah image. Okey, translasi dia apa? -6, 4. Cikgu nak bergerak ke mana ni? Nak bergerak ke mana ni? Gerak tetap gerak X dulu. Okey, ni ingat ni image kita tau. Dia patah terbalik. Betul lah tu. Kita -6 ni, sepatutnya kita bergerak ke kiri lah kan. Tapi sebab ni adalah P tanda. Image. Jadi bila kita nak patah balik, dia tukar simbol. Daripada -6 jadi positif 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak kan? Kemudian nampak ni. Dia 4. Okey, dia 4 kan. Bila 4, jadi apa? Turun ke bawah. Negatif lah 4 kali. So, 1, 2, 3, 4. Sebab apa dia terbalik? Sebab yang P tanda tu image. Ini barulah kita punya P. Okay. Boleh kan? Dia songsang. Dia terbalik. Sebab kita dah daripada destinasi dah sampai, nak patah balik ke tempat asal. Okay. So, kita dapat kat situ, kita punya ni adalah P lah. Okay. P kita adalah -2, 0. So, -2, sifar. Okay, so kamu ulang benda yang sama untuk koordinat yang lain lah. Okay, ulang benda yang sama untuk koordinat yang lain. Okay, contoh R, ulanglah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bawah 1, 2, 3, 4. So kat sini. Setiap satu kena ulang. Okay, boleh kan? Okay, baik. Bahagian yang kedua. Ni gabungan. Okay, gabungan sikit. Okay. Bahagian ni markah dia banyak. Okey. Okey, bahagian ni markah dia banyak sikit. Okey, yang bahagian yang pertama ni dia sikit je markah dia. Okey. 5, 4 macam tu. Okey. Paling banyak pun nak bagi 6 lah. Okey. Jadi bila yang nombor 2 ni banyak sikit markah dia bagi. Okey, kat sini ada putaran kan. Kawan kita kata kat sini dia susah putaran. Okey, kita habis kat sinilah untuk tajuk ni kan. Okey, baik. Pertama sekali kena kenal pasti yang mana satu image, yang mana satu image, yang mana satu objek. Baca dekat soalan lah. Dia kata PQRS TU ialah image. Okey. PQRS TU ialah image. So mana dia? PQ ni RS TU. Ni. Yang kecil hijau ni adalah kita punya image. Okey. Bermakna kita punya objek daripada besar jadi ke kecil. Jadi kita simpan satu kita punya transformasi kita adalah pembesaran. Kalau kamu jumpa daripada besar ke kecil atau kecil ke besar, itu kenderaan dia adalah pembesaran. Jadi tinggal 3 je lagi kenderaan yang belum buat. Okey, iaitu pantulan, translasi dengan putaran. Kamu tengok.
bentuk ni asal kat sini, dia pindah ke sini. Adakah dia punya bentuk masih sama? Adakah bentuk dia masih sama? Tak sama kan? Maka dia bukan translasi. Okey, adakah dia terbalik? Bukan. Jadi dia adalah putaran. Okey? Jadi bila putaran, dia arah jam ke lawan arah jam? Dia tinggal satulah. Okey, pembesaran dah tahu dah memang kan? Jadi dia adalah ikut arah jam ke lawan arah jam. Jadi kamu nak tahu macam mana, kamu tengok ambil satu titik misalnya. Katalah cikgu ambil titik A. Kalau titik A, cikgu buat turun ke bawah, dia duduk kat sini kan titik A. Sedangkan titik A tu dia sama dengan P, betul? Maknanya dia bukan lawan arah jam. Okay, so dia bukan lawan arah jam. Dia ikut sini. Okay, boleh kan? Nampak kan? Nak bandingkan dia ikut arah jam ke lawan arah jam ni, kamu ambil titik asal satu. Contohlah A. A ni kan kalau saya turun bawah, mesti A kat sini. Tak ada pun A kat situ. Bermakna dia bukan lawan arah jam, dia ikut arah jam. Okey. Jadi logiknya ada. E kat sini, dia turun kat sini. Ada, logiknya ada. Okey, jadi kamu ambil satu titik yang sama. Okey, maknanya kita punya pusat putaran kat sebelah sini pusat putaran kita kat sebelah sini. Okey, sebab kita punya putar arah sini, daripada sini. Okey, so ambil contoh dekat sini. Yang sama apa kat sini? Yang sama adalah P dengan A kan? Sama kan? Tengok betul-betul lah ni. Yang sama adalah A dengan P kan? Sebab kata tadi putaran yang ni kan? Okey. A dengan P ni yang sama. Ambil yang sama A tu objek, P tu image dia. Ambil yang sama jenis. Okey, sisi yang sama. Kira berapa panjang dia. So, 1, 2, 3, 4. Okey, 5, 6, 7, 8. 8 bahagi 2. Dapat berapa? 4. So, dekat sinilah. 1, 2, 3, 4. Turun bawah 4 kali. Okey. 1, 2, 3, 4. So, itulah pusat putaran dia. Okey. Ambil titik yang sama. Kira dia punya jarak panjang tu. Bahagi 2. Lepas tu, buat macam cikgu buat ni. Kenapa bahagi 2? Sebab putaran kan dia bergerak sama. Jadi, jarak sini dengan pusat ni sama. Okey, sebab tu kita bahagi 2. Okey. So daripada A nak pergi ke P tu, daripada A nak pergi ke P kan. So dia ada 8 kan, bahagi 2 dapat 4. So 4 tu jangan masuk ke dalam sebab dia dah putar kita ke bawah. So kita dapat kat sini pusat dia. Okey. So pusat dia kat situ adalah -7, 4. Dah dapatlah jawapan. Okey, so MN. So kita buat siapa dulu? MN kita buat siapa dulu kalau dalam putaran ni? Dalam transformasi ni. Kita buat M dulu ke N dulu? Teknik cikgu ni senang nak faham lah cikgu. Alhamdulillah adik, cikgu cuba nak bagi yang terbaik, yang ada nak tambahkan kepercayaan sebenarnya. Okay? Nak tambahkan kepercayaan pada kamu. Mat ni sebenarnya ada harapan. Bukannya sisi gelap orang kata kan. Macam mana cikgu feel ajar kamu faham sejarah kan. Cikgu pun bercita-cita macam tu juga. Nak naikkan grade untuk matematik. Semacam mana cikgu feel nak naik. Cikgu I pernah naik juga. Saya pun sudah faham. Alhamdulillah. Okay, N dulu kan. Jadi kita buat N dulu lah. So N kita apa? Kita buat putaran dulu tadi kan. So N kita isi kat putaran dululah. Okey, putaran isi 3 perkara. Okey, yang pertama adalah apa? Arah mana, betul? Putaran 90 darjah arah jam, betul? Kemudian kena ada apa? Pusat. Pusat dia, bukan pusat kita ya, pusat dia. Betul Adibah, cikgu faham. Okey. Pusat dia, pusat berapa? Tak kisahlah terbalik pun tak apa kan. -7, 4. Yang penting ada 3 perkara ni Arah jam, pusat dia lagi satu apa? Inilah darjah, arah jam dengan pusat. Dah siap lah. Kan? Okey, pusat dia, arah dia, darjah dia berapa? Siap lah. Dah dapat 3 markah situ. Okey, pembesaran. Yang nombor 2 ni pembesaran lah, tapi dia mengecil kan. Walaupun dia mengecil, daripada besar ke kecil, kamu jangan jangan orang panggil apa, cakap dia pengecilan. Okey, tetap juga dia pembesaran. So tulis sini pembesaran. Okey, tapi dia ada apa? Pembesaran dengan faktor skala. Okey, faktor skala. Faktor skala tu apa? Faktor skala tu dia punya apa nama?
K tadi tu. So macam mana dapatkan K? K adalah ambil panjang image bahagi dengan panjang objek. So cikgu ambil ni 2, 1, 2. Dia punya image 4. 1, 2, 3, 4 kan. Sorry, dia punya objek 4. So skala dia setengah. Okay. Lagi pusat dia kat mana? Kena ada pusat lah. Dengan pusat pembesaran dia. Dekat mana pusat pembesaran dia? Ni kat atas ni tempat dia bergabung-gabung banyak-banyak ni kat sini dekat P Pusat pembesaran dia di P tu. Okay. Cikgu kalau MN kena buat M dulu ke N? N dulu. Belakang dulu dek. Jangan terkeliru dengan jawapan ni kan. Oh, tu M dulu. Saya nak buat putaran dululah. Kamu tulis kat M ni adalah putaran. Dek. Jangan Untuk transformasi dia terbalik. MN buat N dulu. Soalan ni dia susun nak menjerat. Okey. Kalau terbalik boleh tak? Tak boleh. Okey, tak boleh. Kamu cubalah buat terbalik. Untuk pembesaran juga boleh. Boleh. Okey, dekat P ni kalau kamu tak ada pembesaran pada P, kalau kamu nak tukar pun boleh, iaitu -38. Okey, -38 dekat P ni kan. Dia punya tu kan -38. Okey, kalau tak tahu macam mana nak tahu pusat pembesaran, garis je. Okey, image dengan objek tu kamu garis. Okey, kamu akan dapat tempat bersilang dekat situ. Okey, biasanya pembesaran pelajar tak ada masalah. Yang masalah tadi dekat putaran tu. Okey, boleh kan? So berbaki lagi 5 minit saja. Okey, berbaki lagi 5 minit. Alright. Cikgu Fir dia sejarah kan. Bila masuk matematik dia memang macam tu sikit lah kan. Wah. Jadi kita bagi lagu, satu lagu kat dia kan. Bagi lagu kat dia. Okey, lagu satu penutup lah, penutup. Okey. Ni topik form 5 ke cikgu? Topik form 5 dek. Transformasi ni form 5 dek. Okey. Hari ni cikgu banyak soalan transformasi. InsyaAllah kita ada satu lagi cikgu Fir kan. InsyaAllah ada siri doa satu lagi. Kan cikgu InsyaAllah ada satu lagi siri. Untuk soalan yang high. Bagi tahu. Kita nak bagi semangat kat budak-budak ni. Kan? Kita tak nak. Baru nak surprise. Cikgu tak gerti lah kan nak apa bagi kecewa ni tak gerti. I semua bagi kasih sayang. Tapi apa yang saya nak bagi tahu kan, pelajar-pelajar jujur kata, kami dah buat banyak batch. Inilah first batch yang cikgu I capai 978 pelajar. Memang luar biasa. Kita tepuk sikit, tepuk. Alright, cikgu I. Silakan. Okay. Seperti yang seperti yang kita janjikan, okay, kita bagi apa nama lagu penghibur anda, cik. Jangan tidur lagu ni layan sikit ni. Aduh. Okay, kejap tukar scene dulu. Sekejap ya, tak sampai 3 minit lagu dia, pendek je. Bukan belum. Ingatkan lagu sedih. Belum. Okey. Malam mengganti siang. Belum. Ingatkan dah. Belum. Aduh. Hai cikgu ai. Tadi dah buat saya biru. Ni hitam pula cikgu ai. Mana cikgu ai? Topik matematik di tingkat 5. Cukai sumber pendapatan kepada negara. Melaksanakan polisi kerajaan, alat kewangan, stabilkan ekonomi serta mengawal jualan barangan. Cukai terbahagi kepada 5 jenis. Cukai jalan dikenakan untuk kenderaan. Pemilik tanah dikenakan cukai tanah, cukai jualan dan perkhidmatan. Untuk barangan bercukai yang terpilih. Pendapatan individu bergaji
cukai pendapatan ditaksir tahun sekali di bawah akta cukai pendapatan diurus oleh LHDN. Oh, yang terakhir cukai taksiran untuk membiayai kos penyelenggaraan seperti mengurus sampah yang dikutip oleh Majlis Pembandaran. Wow. Wow, pelajar-pelajar. Cikgu Ai tadi ada kongsikan video ni kan? Kat sini kan? Ada dah minta lagu. Okey. Memang lagu tu tak ada. Jadi memang tak jumpa lah. Kan? Wow. Sampai inilah masa yang apa nama masa yang ada, mohon ampun dan maafkan sebarang kekurangan pada Cikgu Ai. Cikgu Ai doakan untuk yang terbaik untuk adik-adik semua yang nak menghadapi apa nama ni SPM trial ni. Buat yang terbaik, jangan putus asa. Banggakan mak ayah kita, banggakan cikgu-cikgu kita. Pecut kasih habis, banggakan kawan-kawan kita. Sebab apa? Lepas SPM kita dah sambung belajar tempat masing-masing kan. Jadi kasih yang paling padu sekali. Alright, best kita ni kasih yang paling padu sekali. Okay, so insyaAllah panjang umur, jumpa lagi. Mohon ampun, maaf dan silap semua kalau ada. Okay, cikgu serahkan kembali kepada Cikgu Fir dengan satu tepukan gemuruh untuk Cikgu Fir dan juga Unimai. Terima kasih banyak, terima kasih banyak Cikgu Ai. So belajar, terima kasih banyak Cikgu Ai. Aura Cikgu Ai dari pukul 8 tadi sampai 10.30 tak ada langsung kurang. Makin meningkat sampai gayat rasanya. So pelajar-pelajar, program kita tidak berhenti di sini. Program kita ada sambungan lagi. Pastikan kami tak nak 3 program. Lebih program saya akan kongsikan dengan anda.